the session. فليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, I seek for permission. I want to speak in Malay. Can or not? InsyaAllah. Okay, baik. First sekali terima kasih pada pengerusi majlis kerana sudi memperkenalkan diri saya. Terima kasih kerana sudi juga untuk mempengerusikan majlis pada hari ini. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatah ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang dihormati para dekan kuliah di CFS, rasanya dah start panggil kuliah kot Sebelum ni rasanya kuliah ni dengar di main campus, tak pasti di CFS kita guna kuliah ke? Kuliah of architecture semua ke? Kuliah ke? Pengurusi majlis kita? Kita department. Oh, department. Ya, So department kita tak guna kuliah lagi Di main campus baru guna kuliah kan? Betul. Okey, baik. Yang dihormati dekan-dekan department, seterusnya pensyarah-pensyarah yang saya hormati dan ada juga daripada kalangan yang sedang mendengar ini adalah pensyarah-pensyarah saya di CFS UIEPJ dulu. Dan yang dihormati juga tuan-puan sekalian adalah staf-staf admin yang sentiasa menjadi tulang belakang kepada segala kerja-kerja di belakang tabir di CFS IIUM. Dan seluruh yang sedang menonton pada saat ini. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersidang, berkumpul dalam ruangan maya pada hari ini. Dan tambah-tambah pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, guru-guru sekalian, kita hari ini berkumpul uniknya kerana apa tuan-puan sekalian? Sebab kita berkumpul kerana Al-Quran. Ini adalah satu benda yang sangat-sangat perlu kita syukuri. Dan ianya juga diklasifikasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila mana ada persidangan. Ada je manusia-manusia yang berkumpul, tak kiralah maya ke fizikal ke tuan-puan sekalian, berkumpul je manusia pada saat ini kerana Al-Quran, itu disebut oleh Allah sebagai apa? Al-Fadlul Azim. Al-Fadlul Azim. Sebab dalam surah Al-Jumu'ah bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dalam ayat tu tuan-puan sekalian, Allah menyenaraikan ada 4 nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang cuba untuk mengeluarkan dirinya daripada kesesatan yang nyata. Jadi ada 4 perkara Allah sebutkan dalam ayat kedua surah Al-Jumu'ah ini. Yang pertama adalah orang-orang yang ada keinginan untuk mengeluarkan dirinya daripada ad-dhalalim mubin, daripada kesesatan yang nyata. Yang pertama adalah dekati dirimu, dekati diri kita semua dengan apa benda? Yatslu alaihim ayati. Satu majlis yang adanya babak ataupun adanya satu masa yang diperuntukkan untuk yatslu alaihim ayati. Dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. That's the first one, nombor 1. Tu which means itu nikmat pertama lah. So kita ni berkumpul, kita dengar orang baca ayat Quran. Ini tuan-puan sekalian kita dapat dah nikmat pertama. Yang kedua tuan-puan sekalian, Allah SWT sebut wa yuzakkihim. Seterusnya Allah menyebutkan lepas yaslu alaihim ayati wa yuzakkihim. Allah menyebutkan selepas mereka mendengar bacaan-bacaan, barangkali mereka juga membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Mereka seterusnya wa yuzakkihim, membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya dengan apa yang dibaca sebentar tadi. So jelas tuan-puan sekalian, Al-Quran pada hari ini bukan sekadar untuk dibaca, bukan sekadar untuk kita perbetulkan tajwid, makhraj dan tarandumnya sahaja. Tetapi lebih daripada itu, Al-Quran ini sewajarnya menjadi pembersih ataupun yang menjadi ejen untuk membersihkan segala kefasadan, kekotoran yang ada dekat dalam diri kita. Sebab itu yang nombor 2 lepas disebutkan membaca ayat-ayat Allah itu, Allah sebut yuzakkihim. Kita nak bersihkan diri kita dengan apa yang kita baca. Itu nombor 2 tuan-puan sekalian. So kalau kita dapat capai nombor 2, itu nikmat yang kedua kita dapat pada hari ini. Seterusnya tuan-puan sekalian, Allah sebut lepas wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Diajarkan Alkitab.
Jadi kalau kita tengok tanasub ataupun relationship ayat 1 dengan 2, yu'allimuhumul kitab wal hikmah ini dikaitkan pada nama Allah yang disebutkan pada ayat pertama surah Al-Jumu'ah. Pada ayat pertama surah Al-Jumu'ah Allah menyebutkan 4 namanya. Sebab itu kalau kita baca ayat pertama surah Al-Jumu'ah, Bismillahirrahmanirrahim, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard, al-malik, al-quddus, al-aziz, al-hakim. Jadi kalau kita tengok tanasub ini adalah relationship ayat 1 dengan 2. Bila nombor 3 itu disebut yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab, maka nama yang kena dengan aktiviti mengajar kitab ni adalah Al-Aziz, pada nama yang ketiga pada 4 nama yang disebutkan pada ayat pertama. Sebab Al-Aziz ni bermaksud Allah yang mempunyai satu autoriti penuh. Allah SWT yang mempunyai satu kehormatan yang sangat tinggi. Al-Aziz, Izzah, satu kehormatan, kemuliaan yang sangat tinggi. Maka bila Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan Quran, maka Quran yang Nabi sampaikan itu adalah Alkitab. Jadi Alkitab itu mengandungi law, mengandungi syariat-syariat yang perlu disampaikan kepada masyarakat pada waktu itu. Maka bila menyampaikan sesuatu, perlunya kita mempunyai satu konten yang mempunyai autoriti. Kadang-kadang hari ini bila kita nak menyampaikan sesuatu, kita menyampaikan ikut idea kita. Tapi untuk para da'i, para pendakwah, para pengajar, para penyampai, Allah meminta kita untuk yu'allimuhumul kitab. What you deliver, apa yang kita sampaikan itu, supposedly kita kena sampaikan apa yang Allah nak minta kita sampaikan. Apa yang Allah nak minta kita sampaikan. Hari ini orang terlalu obses untuk menyampaikan sesuatu, tetapi dia bawa idea sendiri dan dia rasa berbangga dengan apa idea dia bawa. Tapi yu'allimuhumul kitab, jelas kat sini bahawasanya tuan-puan sekalian, Allah kata apa yang kamu nak sampaikan bukan utamakan idea kamu, tapi utamakan Allah punya idea terlebih dahulu untuk dibumikan dalam jiwa manusia yang kamu ajarkan. Tak kiralah ajar matematik ke, sains ke, ataupun apa sahaja ruang pembelajaran ataupun subjek yang kita ajarkan tuan-puan sekalian, kita kena ada idea yang kita kena selitkan bahawasanya Allah comes first. Sebab kita kebetulan tuan-puan sekalian, kita ni adalah orang yang ada darah daging UIA. Jadi saya seronok antara waktu saya belajar kat UIA dulu, saya ambil bidang sains dekat CFS dulu. Saya seronok bila mana kita ada prosedur ataupun eksperimen yang kita buat tu. Saya masih ingat lagi. Dalam kita punya report tu kena ada reflection, ada babak reflection tu. Babak kita tengok ada tak eksperimen yang kita buat tu Allah tells dalam Quran, ada tak yang Allah sebut dalam Quran. Maka come back to the story, saya dah macam pergi jauh sikit ni tuan-puan sekalian. Jadi nikmat ketiga Allah sebut bila mana kita mampu diajarkan Alkitab. We know the law, do and don'ts untuk kita hidup kat muka bumi ni tuan-puan sekalian, itu didatangkan dalam ayat yang, dalam frasa ketiga, yu'allimuhumul kitab. Dan seterusnya tuan-puan sekalian, bukan sekadar diajarkan kitab kepada kita, tetapi kita dapat al-hikmah. Dan mufassirun menyebutkan al-hikmah dalam ayat itu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kita ada the best content. The best content datang daripada Al-Quranul Karim. Lalu siapakah penyampainya tuan-puan sekalian? Penyampainya adalah Rasulullah SAW. Jadi bagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan Alkitab? Maka tuan-puan sekalian, Nabi menyampaikan dengan penuh hikmah. Nabi menyampaikan dengan penuh rasa kita rasa tak ada isu untuk kita menerimanya. Maka tuan-puan sekalian, al-hikmah perlu melalui jalan sunnah untuk kita mencapai makam kefahaman yang sebenarnya kepada Alkitab itu sendiri. Maka ada 4 benda. So first sekali adalah yatslu alaihim ayati, kita membaca ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, kita membersihkan jiwa kita dengan apa yang kita baca. Wa yu'allimuhumul kitab, kita belajar, kita mengajar daripada apa yang disampaikan daripada Allah, daripada Alkitab. Seterusnya kita menuruti sunnah Nabi Muhammad SAW untuk mencapai hikmah. Kalau kita dapat 4 benda ni tuan-puan sekalian, mudah-mudahan sesi persidangan kita pada hari ini, 4 benda ini akan bawa kita kepada apa tuan-puan sekalian? Bawa kita kepada satu nikmat yang sangat besar yang disebutkan oleh Allah pada ayat kelima, tak silap saya, ayat keempat ke ayat kelima surah Al-Jumu'ah. Allah kata Allah sebutkan benda ini semua, 4 benda ini sebagai al-fadlul azim. Sebagai satu nikmat yang sangat besar. Satu kebaikan yang sangat besar. So siapa yang join pada pagi ni tuan-puan sekalian, mudah-mudahan kita mendapat al-fadlul azim tuan-puan sekalian insya-Allah. Jadi tanpa panjangkan mukadimah, insya-Allah tuan-puan sekalian pada hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan tadabbur surah Al-Fatihah.
Yang saya percaya para asatizah yang ada yang mungkin sedang menonton pada saat ini, mereka mungkin lebih layak untuk membentangkan topik ini. Bahkan mereka adalah guru-guru saya pun. Tetapi atas dasar tanggungjawab, atas dasar rasa untuk berkongsi, dan saya sangat adu-adukan kalau ada pembetulan ataupun ada orang kata mana ada penambahbaikan, sangat-sangat digalakkan untuk menyampaikan kepada saya. Anggaplah yang sedang berceramah di hadapan tuan-puan sekalian pada saat ini adalah anak-anak yang pernah berada dalam kelas tuan-puan sekalian yang sedang menonton pada saat ini tuan-puan sekalian. Saya lah orang tersebut yang pernah berada dalam kelas tersebut dan tuan-puan semualah asatizah semualah yang pernah mengajar saya dekat kelas tersebut pada satu ketika dahulu. Jadi tuan-puan sekalian, pada hari ini kita akan berbincang satu surah yang saya percaya surah ini adalah surah yang kita sangat familiar. Bukanlah satu surah yang asing pun. Jadi barangkali ini adalah satu advantage untuk kita semua. Tambah-tambah surah yang kita nak bincang ini bukan surah yang asing. Bukanlah surah yang kita jarang-jarang baca dan bukan surah yang kita jarang-jarang dengar. Surprisingly tuan-puan sekalian, saya menjalankan kelas tadabbur di seluruh Malaysia pada saat ini. Sebelum ni pengalaman saya yang menyedihkan adalah bila mana saya sebut ada satu surah, contohnya surah Al-Ma'arij, saya sebut surah Al-Qalam, saya sebut surah Sad, saya sebut surah Nun. Mengejutkan tuan-puan sekalian, ada orang yang tidak pernah mendengar pun nama surah-surah itu. Ini adalah satu fakta yang mengejutkan saya. Bila saya sebut surah Al-Ma'arij, dia kata ada surah Al-Ma'arij dalam Quran. Yang menyebabkan kadang-kadang kita rasa Allahu Akbar. Rupa-rupanya ada orang yang tak tahu pun apa nama-nama surah dalam Quran. Jadi tuan-puan sekalian, hari ini kita tak nak bincang surah yang kita tak biasa dengar tu. Ataupun kita mungkin jarang-jarang open ataupun buka surah tersebut. Kita nak bincang surah yang kita wajib akan lalu ataupun wajib akan baca dalam satu hari. Sekurang-kurangnya 17 kali tuan-puan sekalian. Iaitu surah Al-Fatihah. Surah apa tuan-puan sekalian? Surah Al-Fatihah. Baik. Surah Al-Fatihah tuan-puan sekalian adalah surah yang satu dia wajib dibaca dalam solat. Bahkan tuan-puan sekalian kalau kita tidak membacanya dalam solat, kesannya adalah batal solat kita. Batal solat kita. Ini selari dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak membaca suratul Fatihah, maka akan terbatal solatnya. Nak kata tuan-puan sekalian, surah ini memberi kayu ukur yang besar kepada solat kita. Kayu ukur yang sangat besar. Maksudnya kita kena ambil berat terhadap surah yang kita nak baca dalam solat itu. Tetapi tuan-puan sekalian, kebetulan baru-baru ni, which mean 2 bulan yang lepas, saya ada handle satu sesi interview. Satu sesi interview untuk ambil Dream Team di Tadabbur Center. Saya daripada Tadabbur Center tuan-puan sekalian. Saya ambil Dream Team. Dream Team ni satu pasukan yang kami bina di bawah Tadabbur Center untuk kita buat kajian-kajian Al-Quran untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi kami buat interview untuk nak rekrut Dream Team pada saat itu. Jadi kebetulan antara salah satu KPI untuk kami nak pilih mereka untuk join Dream Team ni adalah mereka diminta untuk bentang satu topik yang agak rare daripada Al-Quran. Lalu ada seorang hamba Allah ini, ada salah seorang Dream Team ni, dah diterima pun masuk Dream Team, dia ada membentangkan berkenaan dengan at-tikrar fil Quran. At-tikrar fil Quran. Tikrar ni maksudnya adalah pengulangan. In English we call it repetition. Pengulangan di dalam Al-Quran. Jadi saya kata ini bukan tajuk rare, tetapi tak apa, kita dengar dulu. Dan antara contoh yang dibawa adalah, saya ingat ke dia nak bawa ayat-ayat yang berulang dalam Al-Quran. Contohnya macam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu ada ayat-ayat lain yang berulang. Contohnya macam ada berulang tetapi susunan ataupun tartib berubah. Contoh macam ayat kita baca surah Al-Jumu'ah tadi tuan-puan sekalian. Surah Al-Baqarah 129 ada cerita tentang doa Nabi Ibrahim AS. Tetapi dia punya ayat tu mirip-mirip, lebih kurang sama, tetapi tartib, susunan ayat tu dah berbeza sikit. Kalau kita baca ayat kedua, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Tapi dalam surah Al-Baqarah, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuallimuhumul kitaba wa yuzakkihim. Jadi yuzakkihim itu diletakkan di hujung sekali tuan-puan sekalian. Jadi nak kata tuan-puan sekalian, dekat situ nak katanya ada repetition. Saya expect pembentang itu akan bincang topik sebegitu. Tapi contoh yang dibawa adalah pengulangan pembacaan oleh masyarakat Malaysia dalam membaca suratul Fatihah dari hari ke hari. Kita daripada kecil tuan-puan sekalian, daripada umur kita 3 tahun, daripada umur 4 tahun, kita dah mampu membaca suratul Fatihah. Kita boleh mengalunkan suratul Fatihah dengan tajwid dan makhraj yang sangat kemas. Seawal usia kita sangat muda lagi tuan-puan sekalian.
Tetapi apa yang berlaku adalah hari ini bila mana surah ini kerap kali diulang, disebut-sebut, dilafaz-lafaz, akhirnya yang menyedihkan ada orang sudah mula hilang dia punya roh pembacaan kepada surah ini. Dia dah kerap sangat baca, benda yang kita dah rasa celah gigi kita baca, dah rasa macam terlalu fluent kita baca, kita rasa macam dah tak ada masalah untuk kita baca, ulang-ulang pula kita baca 17 kali sehari tuan sekalian. Jadi telah menyebabkan ada orang yang sudah mula hilang roh kepada pembacaan surah ini. Dan bila saya tengok dan apa benda yang dikupas, kajian menunjukkan tuan sekalian, kenapa roh mula hilang? Kenapa orang tak dapat lagi rentak, tak dapat lagi penjiwaan kepada surah ini? Antara faktornya adalah tuan sekalian, kurangnya kita mengambil berat kepada diri kita, anak-anak kita, orang yang kita sayang untuk kita memahami surah ini dengan betul-betul kefahaman. Dengan betul-betul kefahaman. Hari ini kefahaman sekadar berdiri dekat mana tuan-tuan sekalian? Ada orang sudah mula berpuas hati bila mana mereka sekadar rasa macam saya sudah mampu menterjemahkan suratul Fatihah dengan baik. Maka atas dasar dia kata saya sudah mampu terjemah, maka mereka mengatakan alhamdulillah, tamam, saya rasa sudah faham semuanya sekali. Ini adalah dakwaan segelintir masyarakat. Bila tanya faham tak Fatihah? Faham. Faham tara macam mana? Saya boleh terjemah. Macam mana boleh terjemah? Sebab kebetulan ada lagu senandung Al-Fatihah yang dinasyidkan oleh Voice of Ummi. Jadi sebab itu mereka boleh menghafal terjemahan suratul Fatihah. Barangkali ataupun dekat kelas agama petang, waktu dekat perhimpunan kelas agama petang, adanya membaca suratul Fatihah bersama-sama dengan terjemahan. Jadi hari ini masyarakat kita, bila sebut faham surah, faham satu-satu surah, mereka faham, oh saya sudah mampu terjemah, khalas, selesailah kerja saya. Tetapi tuan-puan sekalian, hari ini kenapa penjiwaan kurang? Sebab kefahaman yang sebenar-benar faham ini belum lagi berlaku kepada surah ini. Mereka sekadar mampu berbangga dan rasa macam sudah selesai bila hanya sekadar mampu terjemah. Sebab itu tuan-puan sekalian, saya boleh tak share skrin ni untuk saya nak tunjukkan sedikit tentang surah inilah. Harapnya boleh membantu insya-Allah. Kita puan sekalian, saya ada terbitkan satu e-book yang disebutkan oleh pengurusi majlis tadi, dan ada pun rasanya telah membeli e-book tersebut. Jadi tuan-puan sekalian, dekat dalam buku ni saya ada sebut tentang macam mana supposedly faham tu. Saya nak ambil 3 minit ke 5 minit yang pertama ini untuk nak cerita macam mana sebenarnya faham tu. Faham tu macam mana? Nak kata kepada, sebab kita hilang penjiwaan dan perlunya kefahaman yang mendalam kepada surah ini. Jadi macam mana faham tu? Maka tuan-puan sekalian, di sinilah letak duduknya tadabbur. Yang kita katakan tadabbur itu. Saya nak ambil 3 minit pertama supaya anda nampak flow perbincangan saya pada hari ini tuan-puan sekalian. Anda tahu direction perbincangan saya sampai pukul 12.30 pada hari ini. Apa yang kita nak bincang? Apa end dia? Apa kita punya hujung dia? Selepas kita discuss 1.5 jam tentang suratul Fatihah ni. Maka inilah saya punya komitmen pada hari ini. Saya tidak sekadar akan kita minta sama-sama kita baca ataupun sekadar kita boleh terjemah, tapi ada langkah-langkah yang kita kena lalu tuan-puan sekalian supaya akhir sekali tercapailah maksud tadabbur dalam hidup kita pada hari ini. Hanya tuan-puan sekalian, tadabbur ni sekadar orang kata faham Quran. Tapi bagi saya tuan-puan sekalian, definisi yang dibawa oleh Asy-Syanqiti rahimahullah dalam kitabnya Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran. Ini satu tafsir tuan-puan sekalian. Namanya Syanqiti rahimahullah. Di mengarang tafsir namanya Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran. Ada 5 langkah tuan-puan sekalian yang perlu diperhatikan. So before kita duk sebut saya sudah faham surah tersebut, saya sudah mampu tadabbur surah tersebut, maka cuba anda perhatikan ada tak 5 benda yang disebutkan oleh Syanqiti. Lalu kalau kita mungkin tersekat dekat salah satu langkah ni tuan-puan sekalian, maka belum lagi berlakunya proses tadabbur menurut Syanqiti. Jadi perlu melalui 5 fasa ini tuan-puan sekalian, barulah kita katakan kita sudah ada nilai tadabbur pada surah tersebut. Jadi apakah langkah pertama kata Syanqiti rahimahullah? Nombor 1 tuan-puan sekalian, labudda untuk kita melakukan tadabbur, the first step adalah at-tasaffuh ataupun al-qiraah. Disebutkan oleh Syanqiti at-tasaffuh. Tapi saya bawa pemahaman yang lain pada at-tasaffuh adalah al-qiraah. Bukan lain pun, just nak menjelaskan apa itu tasaffuh. Tasaffuh ini datang dari perkataan safhah. Ma makna safhah? Safhah ini maksudnya adalah muka surat. So tasaffuh adalah membelik-belik helaian muka surat. Jadi kalau saya tengok pada apa yang disebut Syanqiti itu membelik-belik, takut orang kita dok faham belik-belik helaian muka surat.
So dia pun ambil Quran, belik saja. Belik je. Sampai 600 lebih muka surat tu habis. Dia kata dah settle dah. Langkah pertama. Bukan itu maksudnya tuan-puan sekalian. So at-tasaffuh di sini bermaksud bila anda belik helaian tersebut, anda kena baca lah. Kita semua kena baca. So tuan-puan sekalian, kita semua kena baca benda tu. Tak boleh sekadar belik saja. Ya, so bila kita baca tuan-puan sekalian, at least sekurang-kurangnya ya, sekurang-kurangnya bila kita baca tu ada 2 disiplin kita kena jaga. Disiplin pertama adalah kita kena sebut dengan tajwid yang betul. Yang kedua ni sekurang-kurangnya ni, ada banyak lagi perbahasan lain sebenarnya disiplin pembacaan Quran ni, tetapi sekurang-kurangnya 2 benda. Pertama adalah tajwid yang betul, yang kedua adalah makharijul huruf yang betul. Tempat keluar huruf, which is sebutan tu kena betul. Sebab tuan-puan sekalian, kesan dia sangat besar. Sebab itu langkah yang disebutkan pertama ini al-qiraah dengan disiplin atau tasawuf dengan disiplin, dengan 2 yang saya sebutkan tadi itu. Kenapa penting? Sebab bila kita main langgar saja tuan-puan sekalian, apa kesan dia? Dia akan bagi kesan kepada satu kita punya diri dan kita punya akhlak dengan Quran. Kalau dah Quran sebut huruf sad, maka sebut huruf sad. Kalau Quran sebut huruf tha, sebut huruf tha. Kalau Quran sebut huruf ain, kita sebut huruf ain, jangan sebut huruf a. Contoh macam kita nak sebut Allah itu maha mengetahui. Kita pun sebut Allah al-alim. Kan maksudnya lain. Kalau al-alim, ain, alim, maka betul lah maksudnya yang maha mengetahui. Tetapi kalau sebut al-alim, ain tu jadi alif tuan-puan sekalian, itu dah perkara yang tidak baik dah bagi Allah kita sebutkan. Sebab alim maksudnya adalah yang menyakitkan. Yang menyakitkan. Kita nak sebut Allah tu maha mengetahui, tetapi sebab kita main redah je baca Quran, tak ada disiplin, maka berlakulah pelanggaran sebegitu. Maka kesannya apa tuan-puan sekalian? Berlaku perubahan makna. Okay, berlaku perubahan makna. Okey, ini adalah perbincangan klise. So bila mana ustaz-ustaz kita ajar kenapa kena belajar tajwid, kenapa kena belajar makhraj, sebab nak elakkan maksud berubah. Ini pembincangan yang biasa kita kupas. Tapi bagi saya ada satu lagi part yang kita kena pandang tentang kepentingan belajar tajwid dengan makhraj ni adalah tuan-puan sekalian, iaitulah belajar tajwid dan belajar makhraj ini adalah tanda kita tunduk kepada bahasa Allah. Saya ulang bila kita belajar tajwid dengan makhraj ini, di samping kita nak elakkan berlaku perubahan makna yang asal, lagi besar daripada itu, falsafah belajar tajwid ni tuan-puan sekalian adalah nak tunjukkan kepada Allah bahawasanya kita hormat bahasa dia. Sebab ini adalah kalam Allah. Kalam Allah ini bukan kita boleh baca ikut cara kita. Kita kena ikut cara pemilik kalam itu. Maka bukankah tuan-puan sekalian, bila ini Allah pemilik kalam, maka kita ni pula hamba kepada Allah, kita kena ikut cara Allah, bukan ikut cara kita. Yang ikut cara kita main gedah belaka lah. Sebab itulah mempelajari tajwid dan makhraj ini hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi orang-orang yang Islam, wajib bagi orang Islam. Okey, baik, kita tak nak panjangkan tadabbur ni. Seterusnya tuan-puan sekalian, al-fahmu. Selepas kita dah boleh membelik helaian muka surat dengan kita baca tajwid dan makhraj, seterusnya al-fahmu. Al-fahmu di sini tuan-puan sekalian adalah memahami. Dan saya letakkan kat sini tuan-puan sekalian, al-fahmu ini kalau anda nak faham fasa kedua ini, saya boleh katakan fasa ini kita pergi kepada lepas kita baca tu, kita pergi mengelak terjemahan bagi apa ayat yang kita baca. So al-fahmu, di sinilah letak duduknya kita melihat terjemahan. Kita melihat terjemahan al-fahmu. So itu step kedua. So tuan-puan sekalian, kalau sebelum ni anda kata dah faham Fatihah, anda kata dah faham. Macam mana faham tu? Saya dah boleh terjemah. So rupa-rupanya tuan-puan sekalian, kemampuan untuk memahami dengan terjemahan letak duduknya di step number 2. Okay, cakap bahasa Inggeris sikit tuan-puan sekalian ya. Letak duduknya di step number 2. Letak duduknya di langkah yang kedua. So ada lagi 3 langkah perlu lalu sebenarnya untuk mencapai tadabbur ini. Baik, step nombor 2 ringkasnya adalah kita membelik terjemahan. Tetapi tuan-puan sekalian, semalam pun saya dengar ada pembentangan daripada Prof Zul. Prof Zul UIA yang anjurkan seminar tersebut tuan-puan sekalian, tentang apakah kesan kalau masyarakat kita pada hari ini, dia sebut tentang masyarakat lah, masyarakat Malaysia pada hari ini, terlalu depending kepada terjemahan semata-mata. Rupa-rupanya tuan-puan sekalian, terlalu banyak kajian orang dah buat tentang benda ini. Bila mana kita terlalu berharap dan bergantung pada terjemahan dan kita declare kita faham daripada terjemahan sahaja, bimbang-bimbang kita tidak mencapai kefahaman yang sebenar pada konteks ayat tersebut.
konteks ayat tersebut. Sebagai contoh lah tuan-puan sekalian, ayat popular kan kita biasa baca wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita pun sebutlah ayat ni cerita tentang bila sebut wa makaru wa makarallah ni, ini ada satu ayat yang biasa dipromosikan. Khususnya bila tuan-puan sekalian, contoh bila mana nak buat planning tahunan. Saya kena ada planning tahunan ni. Maka bila planning tahunan ataupun sekalian, dia pun kata, okey kita dah plan baik-baik ni. Lalu dia pun tutup majlis planning tu dengan apa? Wa makaru wa makarallah. Kita merancang, Allah juga merancang. Hati-hati tuan-puan sekalian. Wa makaru wa makarallah. Kalau kita buka tafsir, ayat ini ada konteks dia. Tak boleh sesuka hati kita nak letakkan ayat tu dalam situasi kita nampak, maksud macam terjemahan tu macam kena. Tapi macam, kenapa Ustaz kata salah pula? Kan betul tu, Allah merancang, kita merancang, kan kena dengan perancangan yang kita buat tu untuk jadikan sebagai ayat teras. Hati-hati tuan-puan sekalian. Sebab itulah kalau kita buka tafsir, kita akan dapati ayat ini, bila disebut tentang wa makaru wa makarallah, ayat ini merujuk kepada perancangan orang Yahudi yang nak membunuh Nabi Isa alaihi salam. Nah, rupa-rupanya makar itu, perkataan makar itu merujuk kepada perancangan yang jahat daripada orang Yahudi nak membunuh Nabi Isa alaihi salam. Jadi saya nak tanya, tadi kita duk planning macam mana kita nak build up bi'ah salihah in our campus. Kita duk bincang satu benda yang baik, tiba-tiba penutupnya adalah wa makaru wa makarallah. The question raised here adalah, adakah perbincangan tadi adalah perbincangan yang jahat? Sebab makar merujuk kepada perancangan yang jahat. Ada satu lagi word dalam Quran yang Allah sebut perancangan yang tak tahu either good or bad. Tapi bila sebut makar ini merujuk kepada perancangan yang hanya saja jahat. Tapi ada satu word lagi Allah sebut dalam Quran, bila sebut perkataan tu yang maksudnya perancangan tapi tak tahu either good or bad. What is that word? Apakah perkataan tersebut? Perkataan tersebut adalah kaida. Kaid. Yang ini disebutkan oleh Nabi Yaqub alaihi salam. Bila mana Nabi Yusuf alaihi salam bercerita tentang mimpi dia kepada ayahnya Yaqub alaihi salam, lalu kan dia pesan dekat anak dia, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kamu cerita mimpi kamu kepada saudara-saudara kamu. Sebab apa? Apa kebimbangan Nabi Yaqub alaihi salam? Fayakidu laka kaida. Aku duk bimbang, dia akan plan something yang aku tak tahu planning dia tu either good or bad. Itu kaidah. Jadi tuan-puan sekalian, come back to the story. So hari ni jelas kalau kita sekadar tengok terjemahan je, kesan dia akan, kita tak dapat faham sebenar-benar konteks ayat. Macam panjang pula cerita pasal tadabbur ni. Tuan-puan sekalian, minta maaf. Tapi nak kata tuan-puan sekalian penting hari ni kita nak ubah cara pandang kita kepada tadabbur itu. Hopefully anda rasa ini adalah perbincangan yang bermanfaat sebelum kita masuk pada suratul Fatihah. Baik, langkah ketiga tuan-puan sekalian. So kalau dah jelas dekat langkah kedua, tengok terjemahan je tak cukup, maka pergi pada langkah ketiga, al-idrak, mengetahui dengan lebih mendalam. Dekat fasa ni lah tuan-puan sekalian, saya namakan sebagai tempat anda membuka tafsir. Sebab kita tengok al-fahmu tadi tu tak cukup. Tak boleh, tak ada ni kita nak faham semua tentang konteks ayat tu dengan sekadar melihat terjemahan tak cukup. Dia kena pergi pada al-idrak. Kita kena mengetahui dengan mendalam. So fasa ni lah saya kata kena buka tafsir. Bertanya para ulama dekat sini lah. Dan seterusnya lepas kita tahu dengan mendalam ayat tersebut, tiba masa Allah tuntut kepada kita al-amal. Tak boleh lepas kita dah baca dengan molek, kita dah faham terjemahan, dah tahu pula dengan mendalam tapi tak beramal. Maka tadabbur dalam stepnya itu sendiri tuan-puan sekalian telah ada ruang yang telah disediakan untuk beramal. Maksudnya kalau kita hanya sekadar ada knowledge, ada sekadar ada ilmu yang mendalam kepada ayat Quran, tetapi tidak ada amal, maka belum tadabbur. Sebab tadabbur datang dari perkataan dubura, yang maksudnya belakang tu, belakang kita tuan-puan sekalian. So belakang kita tu tuan-puan sekalian tempat keluar apa? Tempat keluar hasil kan produk yang kita makan. Bila kita makan something, kita makan masuk dalam perut. Kan? So bila masuk dalam perut tuan-puan sekalian, apa lepas tu? Lepas tu akan berlakunya proses pencernaan dan lepas cerna tu akan keluarlah produk yang kita makan tu. Sebab tu tuan-puan sekalian kita makan mahal tara mana pun tuan-puan sekalian, akhirnya dia akan keluar dalam bentuk tu juga. Nak sebut pun tak sampai hati. Tapi nak kata itu hasil dia, itu produk dia. Jadi begitu juga Quran. Quran ibaratnya bila kita baca tu kita makan. Bila kita terjemah tu kita macam kita merasai dekat setiap lidah kita. Masuk dalam perut dia proses. Dia analisis. Dia asingkan mana benda bermanfaat untuk perut. Lalu di situ berlaku proses al-idrak, langkah ketiga. Tapi tuan-puan sekalian, Quran tidak sekadar terhenti kepada kita ada banyak kefahaman di sini.
Tapi Allah tuntut apa lepas tu? Al-amal. So mana amal kamu? Sebab itulah produk dia. Produk daripada kefahaman itu adalah amal. Dan lepas kita mampu beramal, tuan-puan sekalian, langkah terakhir berlakulah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa ataupun penyucian jiwa. Inilah goal yang kita nak capai, tuan-puan sekalian. Kenapa amal datang dulu sebelum tazkiyatun nafs? Sebab tuan-puan sekalian, hadis Nabi yang sahih menyebutkan amal-amal soleh itu adalah cara untuk kita menyucikan hati kita yang gelap. Sebab itu dalam satu hadis sahih dia menyebutkan sedekah itu macam mana manfaat dia. Dia akan mengikis, dia akan ibarat ibarat air yang memadamkan api. Dalam hadis yang sahih disebutkan, tuan-puan sekalian, nak katanya dengan amal-amal itulah akan menyebabkan berlakunya penyucian jiwa. Baik, khalas tentang tadabbur. So anda dah nampak dah komitmen saya. So perbincangan kita tentang tadabbur suratul Fatihah, dan nama pun topik tadabbur, anda kena tahu tadabbur tu dulu. So kita dah tahu dah. So the end of this session, kita kena nampak, setiap ayat itu saya kena tahu, saya boleh membacanya at-tasaffur, dan setiap ayat itu saya mampu untuk terjemahkan al-fahmu, dan setiap ayat itu saya boleh mengetahui dengan mendalam dengan adanya rujukan-rujukan tafsir yang saya lihat ataupun yang disebutkan oleh saya selepas ini, dan saya nampak bagaimana saya nak beramal dengan ayat ini, lalu seterusnya akan menyebabkan jiwa saya disucikan daripada apa yang saya fahami itu tadi. Maka itulah komitmen saya, tuan-puan sekalian, pada setiap ayat yang kita akan bincang pada hari ini. Walaupun kelihatan agak-agak sukar untuk saya tamatkan 12.5 dengan bincang 7 ayat, tuan-puan sekalian, sebab kebiasaan tadabbur suratul Fatihah, saya buat seminar 1 hari, tuan-puan sekalian. Tapi hari ini cabarannya adalah 2 jam, 1 jam lebih saja diberikan pada saya. Ala kulli hal, saya telah susun, tuan-puan sekalian, mana yang paling penting untuk diketengahkan. Okey, baik. Anda berminat ke, tuan-puan sekalian, dengan nota, bukan nota ni e-book ni. Saya tunjuk preview, tuan-puan sekalian. So kalau berminat boleh beli nanti insya-Allah. Okey. Tuan-puan sekalian, baik. Kita nak masuk pada ayat yang pertama surah ini. Baik. Ayat pertama, tuan-puan sekalian, surah ini walaupun ada khilaf, ada yang mengatakan ayat pertama ini which means bismillahirrahmanirrahim, ada sebilangan pendapat para ulama, antaranya Imam Malik, dan seterusnya ada imam lain which dalam mazhab ni, antaranya Imam Malik yang saya ingat, tuan-puan sekalian, dia tidak mengiktiraf bahawasanya ayat yang pertama ini adalah ayat Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat pertama daripada suratul Fatihah. Tetapi majoriti para ulama mengatakan, tuan-puan sekalian, suratul Fatihah ada 7 ayat. Jadi bagaimana orang yang tolak basmalah itu sebagai ayat pertama menjadikan suratul Fatihah bermula dengan alhamdulillah itu menjadi 7? Sedangkan kalau anda exclude bismillahirrahmanirrahim, automatically tinggal 6. Jadi kenapa orang yang tidak bersetuju dengan pendapat seperti Imam Malik, tidak bersetuju dengan pendapat adanya basmalah itu sebagai ayat pertama, tapi dia admit Al-Fatihah adalah ada 7 ayat. So jadi macam mana jadi 7 walaupun dah exclude basmalah tu? Sebab pada ayat terakhir tuan-puan sekalian, untuk menjadikan dia 7, maka ulama-ulama kita yang tak bersetuju dengan basmalah itu ayat pertama, ayat terakhir itu yang siratal ladzina an'amta alaihim tu, sampai situ dia berhenti. Which mean dia akan jadi ayat ke-6 dekat situ. Siratal ladzina an'amta alaihim, ayat ke-6. So ghairil maghdubi alaihim waladdallin, 7. So dia begitu jadinya bila dia nak jadikan 7 ayat. Tetapi tuan-puan sekalian, mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengiktiraf bahawasanya, tuan-puan sekalian, basmalah itu adalah salah satu daripada suratul Fatihah. Menjadikan basmalah itu adalah ayat yang pertama surah ini. Dia sama juga, basmalah ada 2 surah kan dalam Quran yang basmalah itu berada dalam surah itu, dikira sebagai ayat. Pertama suratul Fatihah, yang kedua adalah suratul Naml. Surah An-Naml, surah semut. Dalam surah tu ada juga di pertengahan surah ada perkataan basmalah, ada bismillahirrahmanirrahim, disebutkan basmalah dekat dalam ayat. So basmalah dikira dalam ayat surah tersebut. Jadi tuan-puan sekalian, saya tak nak bincang khilaf tu, saya nak fokus kepada kefahaman bismillahirrahmanirrahim. Baik. So kita pergi ayat pertama, tuan-puan sekalian. So are you ready? So saya harapkan tuan-puan sekalian nampak transition tu. Kita nak masuk dah perbincangan satu-satu ayat, dan saya akan pilih mana yang paling penting saja untuk dibincangkan dalam sesi yang terbatas ini. Baik, jom kita pergi pada ayat yang pertama, which mean bismillahirrahmanirrahim. Yang mana kita sebut sebagai ataupun diterjemahkan biasanya adalah dengan nama Allah, bismi, dengan nama Allah, Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, lagi maha penyayang.
Baik, dalam terjemahan yang biasanya tuan-puan sekalian kita kata dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani dah. Jadi tuan-puan sekalian, despite macam mana kita nak sebut, ada setengah-setengah sebut yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. So, kalau kita perasan, macam-macam orang mendefinisikan Ar-Rahman tu apa, Ar-Rahim tu apa. Sebab hakikatnya tuan-puan sekalian, it's very hard, terlalu susah untuk nak cari satu word untuk mendefinisikan apa itu Ar-Rahman. Dan sangat-sangat susah untuk kita nak cari satu perkataan untuk kita nak definisikan Ar-Rahim. Nanti bila sampai ayat ketiga nanti tuan-puan sekalian, saya akan ceritakan apa different dia, apa beza dia. Sedangkan kedua-dua perkataan ini, Ar-Rahman maupun Ar-Rahim, dia datang dari root word yang sama. Datang daripada kata akar yang sama, Rahama, Rahmah. Dia datang daripada root word yang sama. Lalu apa beza dia? Kenapa satu tu, Rahmah tu boleh jadi Rahman, apa maksudnya? Dan Rahmah boleh jadi Ar-Rahim, apa pula maksudnya? Jadi kita akan bincang lepas ni sampai ayat 3. So tuan-puan sekalian, despite apa benda kita nak letakkan pada Ar-Rahman Ar-Rahim tu, kita pergi pada kefahaman Bismillah dulu. Bismillah tu dulu. Baik. So bila dia sebut Bismillah, tuan-puan sekalian, Bismillah, saya pecahkan bahagian pertama ni pada Bismillah. So ba yang pertama ni tuan-puan sekalian perlu difaham. Okay, Bismillah ni, ba ni, dia ada signifikan pada huruf ba yang pertama ini. Ba yang pertama ini tuan-puan sekalian dirujuk sebagai apa? Ba ini dirujuk sebagai ba'ul isti'anah. Lafaz bismi, ba tu pada huruf ba yang pertama tu, huruf yang pertama tu, bi tu, ba tu, dia adalah merujuk kepada ba'al isti'anah. Apa makna ba'al isti'anah? Ba yang membawa maksud kita nak meminta bantuan ataupun pertolongan. Itulah signifikan ba dekat depan tu. Walaupun maksud ba itu adalah dengan, so dengan kat situ merujuk kepada kita nak minta Allah bagi pertolongan dan bantuan kepada kita. Sebab itu ba'ul isti'anah. Jadi tuan-puan sekalian, apa yang kita boleh faham, apa yang kita boleh tadabburkan dekat sini bila kita kata adanya ba'al isti'anah dekat depan tu, apa yang kita boleh faham? Sebab tuan-puan sekalian, hari ini kita semua tahu, kita dianjurkan, digalakkan oleh agama kita, begin anything yang baik-baik khususnya, begin anything that we want to do, yang kita nak buat dengan kita mulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bapa penting sangat, kata orang Kelantan lah dia. Orang Kelantan dia. Bapa penting sangat ni kita nak kena baca ni. Bapa penting sangat kita nak kena baca Bismillah sebelum kita nak mulakan anything yang kita nak buat benda yang baik-baik. Sebab apa tuan-puan sekalian? Sebab bila mana kita buat satu benda dalam kehidupan kita pada hari ini, tidak dapat dinafikan akan tiba satu masa yang kita akan rasa tak mampu nak buat benda tu. At first kita rasa macam, oh boleh buat ni, boleh buat ni, boleh buat ni. Contoh macam seorang wanita yang tiba-tiba keretanya pancit di tengah-tengah jalan tuan-puan sekalian. Lalu tiba-tiba dia rasa dengan confidentnya, hamba boleh buat ni, hamba boleh buat ni. Saya boleh buat ni, saya boleh buat ni. Ini tidak offended pada wanita lah. Ramai je wanita yang boleh tukar tayar kereta bila pancit tepi jalan. Tapi nak kata tuan-puan sekalian, mula-mula dia confident ni, boleh ni, boleh ni, boleh ni. Tapi tuan-puan sekalian, by end bila dia teruskan usaha buat, dia rasa macam tak urut. Dia tak boleh nak buat benda tu. Jadi disebabkan ketidakmampuan yang untuk buat benda tu tuan-puan sekalian, maksudnya dia perlukan apa? Bantuan. So macam mana dia perlukan bantuan pada waktu tu tuan-puan sekalian? Dia perlukan apa? Dia telefon suami dia, minta guidance. Macam mana abang nak buat lagu ni? Bila tanya pancit ni, nak pulah kat mana? Kiri ke kanan? Kan? Nak pusing ke mana ni bang? Dengan alat tu nak pusing ke kanan ke kiri untuk kita nak buka punat tu. Jadi tuan-puan sekalian perlukan bantuan. Jadi begitu juga tuan-puan sekalian, kita ni dengan makhluk, kita ni bila buat something dan bila tak mampu, lepas tak mampu tu baru kita minta tolong. Nah, so kita dengan makhluk pada hari ni, interaksi kita dengan makhluk, bila kita buat, bila kita tak mampu tu baru kita minta tolong. Tapi uniknya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, agama kita pula menganjurkan kita mula sesemua benda dengan bismillah. Uniknya kita dengan Allah, belum buat kerja lagi, belum buat usaha lagi. Allah kata, awal-awal lagi minta tolong dengan dia. Bukan masa tengah-tengah kamu tak mampu tu baru minta tolong. Tapi Allah kata, sebelum kamu buat benda tu yang mungkin akan tiba masa kamu takkan mampu tu, tapi sebelum kamu start lagi, sebelum kamu mula lagi, kau kena minta tolong dengan aku dah. Agama aku ni ajar kamu untuk apa? Untuk minta tolong sebelum kamu buat sesuatu. Sebab itulah maksudnya tuan-puan sekalian, kita meletakkan Allah di awal, semasa dan di akhir. Kekasih awal dan akhir kan tuan-puan sekalian. Tetapi malangnya manusia pada hari ini, dia buat usaha, dia buat. Dia cari Allah bila?
Dia cari Allah bila time dah jumpa jalan buntu, tak boleh nak buat apa-apa tu. Bila time dah susah tu baru cari Allah. Dah. Tapi Allah ajar kita untuk interaksi kamu dengan aku. Aku ni bukan makhluk tau. Aku ni Tuhan kamu. Patutnya aku ni Tuhan, patutnya ialah kita ni tengok dengan orang-orang yang tinggi-tinggi ni kita ada barrier kan, tapi Allah kata how close Allah dengan kita. Allah kata before you do something, minta pertolongan dengan aku dulu. Kau kaitkan, letakkan aku as the primary sources kepada kamu. So dengan kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim pada setiap perbuatan kita buat tuan-puan sekalian, dekat sini nak ajar kita apa? Dekat sini nak ajar kita tuan-puan sekalian, saya ni takkan mampu buat apa-apa. Berjaya saya ni tuan-puan sekalian, saya takkan mampu berjaya ni kerana Allah tak bagi pertolongan dekat saya. So awal-awal Allah tolong jaga akidah kita supaya apa yang bakal kita kecapi lepas ni dengan usaha kita buat tu, kita tak akan sandarkan kekuatan tu atas diri kita. Kejayaan tu semata-mata atas diri kita tuan-puan sekalian. Jadi kita akan nampak dengan mulanya bismillah pada permulaan setiap perkara kita buat, maksudnya kita letak Allah dah dulu. So kalau kita berjaya tu, kita takkan lupa dah. Oh, Allah yang telah permudahkan saya, Allah yang telah bantu saya, tolong saya sampai saya dapat benda tu. So nampak tuan-tuan sekalian? So tidak ada yang lebih ataupun tidak ada yang boleh mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah apa benda kita nak buat, apa yang kita nak buat tak boleh mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Allah is always come first. Tapi bukan come first tu sekadar letak nama Allah, tapi kita minta pula, ya Allah, help me dan tolong bantu aku ya Allah untuk aku nak buat usaha ni. Barulah betul akidah kita dengan Allah. Ni tidak masa kita nak buat tu tak ingat ada Allah. Kita buat, tapi last sekali bila jumpa jalan buntu baru kita nak cari Allah. Ni kan tak kena tu. Tak kena. Banyak manusia hari ni give up dengan Tuhan ataupun dia rasa macam dia tidak rasa sayangnya Allah pada dia. Dia akan cari Allah time susah. Tapi time senang tak cari Allah. Time senang tak cari Allah. Sebab tu tuan-puan sekalian, cuba kita perbaiki kita punya konsep kita nak minta tolong dengan Allah. Minta tolong dengan Allah ni bukan time kita susah tu minta tolong. Tapi kita cari Allah, time kita apa tuan-puan sekalian? Time kita mula nak buat something tu kita minta tolong dengan Allah terlebih dahulu. Sebab itu tuan-puan sekalian, dalam gambar yang saya letak dekat sini ni, saya letak dekat sini orang nak bawa kereta kan. So nak bawa kereta tuan-puan sekalian, mulakan dengan bismillah. Kan? Saya nak memandu ni. So jadikan perbuatan kita tu secondary. Saya letak kat sini secondary dan nama Allah tu is the primary. So dengan ada primary secondary ni kita tahu dah matlamat hidup kita. So matlamat kita ni bukan sekadar nak memandu nak sampai ke destinasi, tapi matlamat saya pandu kereta pada hari ini adalah sebab primary tadi tu Allah Azza wa Jalla. Itu primary saya. Bukannya pandu kereta nak sampai ke destinasi je primary saya. Primary saya adalah kerana dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Baru jelas matlamat hidup. Baru kita tidak akan lupa pada Allah dan setiap perkara yang kita buat. So pentingnya membaca basmalah ni tuan-puan sekalian, boleh dah? Okay, InsyaAllah. Itu ringkasnya. Banyak tu saya ikat tuan-puan sekalian. Tapi nak katanya itu yang bagi saya paling penting untuk kita faham. Kenapa kita kena mulakan sesuatu dengan bismillah. Dan kenapa agama kita menganjurkan kita memulakan sesuatu dengan bismillah. Jelas dah? Okay, baik. Itu yang pertama. So kat dalam buku ni saya ada rakamkan hadis-hadis sahih berkaitan dengan penggunaan basmalah yang digunakan oleh baginda Nabi SAW sendiri. Antaranya tuan-puan sekalian, Nabi sebelum memeterai perjanjian Hudaibiyah dengan pihak kafir Quraisy, maka Nabi memulakan dengan membaca bismillah. Seterusnya, mengutus pasukan tentera untuk urusan jihad, juga Nabi membaca basmalah. Untuk mengubati penyakit juga Nabi membaca basmalah. Sebelum menyembelih sembelihan juga Nabi membaca basmalah. Nak kata tuan-puan sekalian, Nabi Muhammad sendiri sangat-sangat memulakan sesuatu, sangat-sangat mengamalkan memulakan sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau anda tengok apa yang disebutkan oleh hadis Nabi yang sahih ini tuan-puan sekalian, nak kata benda-benda besar ni Nabi duk minta mulakan dengan bismillah ni. Nak sign perjanjian Hudaibiyah, mula dengan bismillah, besar tu. Nak utus pasukan tentera untuk urusan jihad, juga besar tu tuan-puan sekalian. Nak ubat penyakit, juga besar bismillah tu. Nak sembelih binatang, kalau tak kena cara boleh jadi haram binatang tersebut. Dah keluar banyak duit tapi salah cara, habis boleh jadi haram tuan-puan sekalian. Nak kata benda-benda besar banyak Nabi mulakan bismillah. Jadi kalau benda-benda besar Nabi mulakan dengan bismillah, takkan benda kecil kita tak mulakan dengan bismillah, kan? So di selain Nabi tuan-puan sekalian, Nabi Muhammad sendiri ada banyak lagi, ada beberapa nabi lain yang juga disebutkan memulakan perbuatannya dengan bismillah. Antaranya adalah Nabi Nuh alaihi salam ketika memulakan pelayaran bahteranya. Anda boleh tengok surah Hud ayat ke-41.
Ada penggunaan bismillah tu digunakan dalam babak Nabi Nuh nak memulakan pelayaran. Kita semua tahu Nabi Nuh AS dia ada bahtera kan? Kan dia buat bahtera tu. So sebelum memulakan pelayaran dirakamkan oleh Allah dalam surah Hud ayat 41. Nabi Nuh AS memulakan dengan apa? Memulakan dengan basmalah. Bunyi apa tu? Okay. Seterusnya, Nabi Sulaiman AS ketika menghantar surat seruan Islam kepada Ratu Sabah, maka juga memulakan dengan basmalah. So tuan-tuan sekalian sangat pentinglah bismillahirrahmanirrahim. Baik. Khalas untuk bismillahirrahmanirrahim. Saya harapkan tuan-tuan sekalian dengan pembentangan ringkas tu saya harapkan kita mengubah cara pandang. So kita dah nampak dah, saya dah boleh faham dah dekat situ. Saya dah tahu terjemahan dengan bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya dah nampak dah bagaimana tafsir mengulas tentang benda itu. So tafsir lah yang telah menceritakan tentang ba itu merujuk kepada apa. So dekat situ kita boleh tengok at-tahrir wa tanwir. Contohnya macam Ibnu Ashur dia ada rakamkan tentang apa maksud ba pada kalimah yang pada huruf yang pertama, ayat yang pertama suratul Fatihah. So kita dah rujuk tafsir dah. So kita telah tahu secara mendalam. So kita nampak dah ruang amal. So saya tak boleh nak minta tolong dengan Allah ni bila tangsi susah je. Saya kena minta tolong pada Allah sebelum saya nak mulakan apa jua keadaan perbuatan saya dalam satu hari. Nampak tak? Ruang amal kita dah nampak. So mudah-mudahan dengan amal yang kita berjaya lakukan tadi tuan-tuan sekalian, dia akan menjadikan kita punya hati ini disucikan dengan amal-amal soleh itu. So nampak tak macam mana proses tadabbur tu berlaku? Dengan langkah yang disebutkan tadi tu, 5 langkah tadi tu. So itulah tadabbur tuan-tuan sekalian. Kita nampak ruang macam mana channel-channel untuk saya mengamalkan ayat tersebut. Seterusnya tuan-tuan sekalian. Ada soalan ke bunyi-bunyi tadi tu? Okey baik. Seterusnya tuan-tuan sekalian, ayat kedua. Ayat kedua iaitulah alhamdulillahi rabbil alamin yang kita terjemahkan sebagai segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Yang ni mencabar juga bagi saya. Bagi saya semua setiap tu penting. Tetapi tak tahulah saya tengok macam mana keadaannya saya boleh bentang untuk ayat kedua ni. Sebab too many things yang saya nak deliver daripada ayat kedua ni. Tapi tuan-puan sekalian, saya try my best untuk saya nak sampaikan mana yang paling penting. Baik tuan-puan sekalian. Alhamdulillah, saya nak pecahkan pada bahagian pertama pada ayat kedua ni tuan-puan sekalian, kita nak bincang Alhamdulillah saja terlebih dahulu. Alhamdulillah saja. Baik. Alhamdulillah ni biasa kita sebut kan, biasa kan kita lafazkan perkataan Alhamdulillah yang kita boleh definisikan sebagai segala puji bagi Allah. Baik. Saya tertarik bila kita baca terjemahan tu kita nampak segala puji. Segala puji. So kita katalah oh segala puji bagi Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. So anda pun buat definisi sendiri. Alhamdulillah tu segala puji lillah bagi Allah. Jadi teman-teman sekalian maksudnya anda kata alhamdulillah tu adalah segala puji lah kan? Kita katakan alhamdulillah tu segala puji. Tapi teman-teman sekalian, kalaulah terjemahan kita alhamdulillah tu maksudnya pujian, maka dalam bahasa Arab ada perkataan-perkataan lain yang juga membawa makna pujian. Sebagai contoh, apa perkataan lain dalam bahasa Arab yang maksudnya puji? Apa benda tuan-tuan sekalian, khususnya para asatizah bahasa Arab, dalam bahasa Arab ada perkataan lain yang maksudnya pujian. Antaranya adalah al-madhu. Al-madhu. Al-madah. Ni nampak ni saya tulis dekat sini. Al-madhu. Okay. Al-madhu maksudnya pujian. Ada satu lagi saya tak sebutkan dalam buku ini tuan-tuan sekalian. Satu lagi adalah ath-thana. Ath-thana juga maksudnya adalah pujian. Jadi, kalaulah Allah nak sampaikan pada ayat kedua ni segala puji bagi Allah, kenapa Allah tak guna perkataan-perkataan lain? Kenapa tidak disebut al-madahu lillah? Kenapa tidak disebut ath-thana'u lillah? Ataupun ada satu lagi word yang dekat-dekat dengan maksud pada ayat itu, asyukru lillah. Asyukru lillah. Kenapa? Kenapa tak guna perkataan-perkataan itu? Kenapa dalam banyak-banyak perkataan yang menceritakan tentang pujian, Allah mesti pilih alhamd. Kenapa alhamdu dipilih? Baik tuan-puan sekalian, ini adalah teknikal sikit, tapi ini juga salah satu cara untuk saya nak stimulate, saya nak rangsang tuan-puan sekalian untuk rasa cinta dengan bahasa Arab. Untuk rasa macam, nak explore bahasa Arab ni. Sebab every single kalimah dalam Al-Quran ni, kalau kita benar-benar faham dengan konteks Arabik yang sangat dengan betul, kita akan dapat satu kefahaman yang very mind-blowing, sangat-sangat mind-blowing. This is how Allah present Al-Hakim dia kepada kita. Ini bukti Allah bijaksana dan itulah cara Allah nak display bijaksana dia kepada kita. Dengan Allah pada setiap kalimah tu ada sebab dia,
ada i'jaz lughawi dia, ada mukjizat bahasanya pada setiap kalimah itu. Baik, kita nak bincang alhamdu. Kenapa mesti alhamdu? Kenapa tidak asyukru ataupun almadhu? Baik. Alhamdu ni tuan sekalian, kalau ikutkan dia ada dua konteks. So kalau kita nak bezakan alhamdu dengan almadhu, so kita nak bincang pertama apa different apa perbezaan di antara almadhu dengan alhamd. So secara otomatik bila kita bincang tentang benda ni tuan sekalian, kita akan nampaklah apa relevannya Allah menggunakan perkataan itu. Baik. Alhamdu tuan sekalian, yang saya tulis dalam buku ibu saya, alhamdu merujuk kepada pujian yang bersifat ikhlas. Maksudnya bila sebut alhamd, alhamd ni dia merujuk kepada satu pujian yang bersifat ikhlas. Dan alhamdu juga bila kita sebut benda itu disertai emosi dan kasih sayang. Itu adalah maksud bagi alhamdu. Tetapi al-madhu adalah benda yang bercanggah dengan dia. Al-madhu berupa pujian yang ada kemungkinan palsu. Taklah semua al-madhu tu palsu, tapi pujian bila sebut al-madhu, dia ada possibility benda tu fake ataupun benda tu palsu. Sebagai contoh, anda tengok gambar yang saya lukis ni, bukan saya lukis lah, ilustrator saya lukis. Sebagai contoh kan, ada seorang anak yang dia mungkin dapat result exam yang tak berapa nak cantik. Jadi in order untuk nak biarkan mak dia tak marah bila mana dia nak bagi tahu result dia tu, dia pun mulakanlah dengan satu pujian supaya mak dia tu sejuk hati sikit, kan? So bila mak dia sejuk hati, oh mungkin barangkali mak dia tak marah lepas dia tunjuk result dia tu. So dia pun cakaplah, mak cantiknya hari ni. Ataupun daripada dalam bilik tu nak keluar nak pergi jumpa mak kat dapur sebab mak tengah masak kat dapur. Tapi nak kena bagi tahu juga sekarang ni, result dia dapat tu tak apa yang cantik. Tapi mak dia tak start masak lagi, mak dia baru potong bawang ataupun sekian kat dapur, tapi sebab dia nampak mak dia kat dapur. So dia pun daripada jauh, dia pun cakap, oh sedapnya bau, mak masak apa ni? Bila sampai ke dapur, mak baru tengah potong bawang tuan-tuan sekalian. Tapi puji takdi tu kan? Puji takdi tu tuan-tuan sekalian, puji takdi tu bukan tujuan nak kredit masakan mak yang sedap pun. Tetapi sebab dia puji tu sebab ada double meaning. Dia kata, dia berharap dengan pujian itu mak dia akan cool down sikit dan dia tak jadi marah lah kalau tunjuk result yang tak apa nak comel tu. So itu beza alhamdu dengan al-madhu. So alhamdu ni dalam bahasa mudahnya satu pujian yang genuine. Satu pujian yang solid. Dia tidak ada keraguan. So kalau al-madhu dia macam pujian yang mungkin sarkastik. Al-madhu mungkin pujian yang mungkin ada double triple meaning. Tetapi alhamdu menolak ke tepi segala possibility itu. Itu adalah kelebihan menggunakan alhamdu berbanding al-madhu. Apa pula kupasan bila mana nak bezakan di antara alhamdu dengan asyukru? Sebab alhamdu ni juga biasanya kita nak sebagai salah satu reaksi kita bila mana kita nak berterima kasih dengan Allah kan. Sebab kita sebut alhamdulillah kan, contoh macam 25 hari bulan nanti bila kita tengok bank account kita gaji dah masuk. Gaji dah masuk. So bila tengok gaji dah masuk dekat dalam account tuan-tuan sekalian, apa kita sebut pada waktu tu? Kan? Kita mungkin bukan macam orang-orang biasa lah, mungkin warga UIA ni alhamdulillah Islamic bi as-salihah, masya-Allah tabarakallah. Bila mana tengok ada gaji masuk dekat dalam bank account, the first word yang terkeluar dekat mulut sebagai tanda terima kasih dengan Allah bagi nikmat pada waktu itu. So our reaction masa tu adalah membuktikan kepada reaksi kita masa kita dapat nikmat tu. Sebab reaksi kita dapat nikmat, gaji dah masuk, kita pun kata alhamdulillah. So kita ucap alhamdulillah pada waktu tu, apa tuan-tuan sekalian? Apa tujuan dia? Sebab nak ucap terima kasih pada Allah bila Allah bagi nikmat kat kita. Ada orang tuan-tuan sekalian bila tengok gaji masuk, siapa nak saya belanja? Syukur tak ada tu. Alhamdulillah tak ada. Siapa nak saya belanja? Nak beli apa hari ni? iPhone 12 Pro Max baru keluar ni. Jom kita pakai serang Apple Store belaka. Tuan-tuan sekalian, itu yang orang yang kita kalau boleh tak nak termasuk lah. Kalau boleh bila dapat nikmat, reaction kita nak terima kasih dengan Allah, kita ucap alhamdulillah. So dalam erti kata lain, alhamdu ni juga dia membawa maksud kepada reaksi terima kasih. Reaksi terima kasih. Tapi dalam bahasa Arab ada tak perkataan terima kasih yang biasa kita gunakan dalam komunikasi seharian? So tadi alhamdu tu sebagai reaksi terima kasih. Tapi ada tak satu lagi word dalam bahasa Arab yang kerap kali kita guna yang maksudnya juga adalah terima kasih? Benda teman sekalian, syukran. Tahu tak? Syukran. Syukran datang dari perkataan syukur. Jadi tuan-puan sekalian, kalaulah nak disampaikan pada ayat kedua ini merujuk kepada reaksi terima kasih kita kepada Allah,
Kenapa tidak diguna asyukrulillah? Kenapa guna alhamdulillah? So now kita nak bincang apa perbezaan. Alhamdu dia merujuk kepada reaksi syukur dan terima kasih apabila mendapat nikmat untuk dirinya dan orang lain sekali. Anda perasan tak tuan-tuan sekalian? Kadang-kadang kita selalu nampak kita sebut alhamdulillah ni untuk diri kita je bila kita dapat nikmat, kita dapat gaji, kita dapat something yang good in our life, then we say alhamdulillah. But without kita realize, tanpa kita sedar, alhamdulillah ini juga digunakan dalam komunikasi kita. Wallahu a'lam, involuntary ke ataupun voluntary, sengaja ke tak sengaja. Anda perasan tak dalam kehidupan anda seharian, tiba-tiba anda mendengar ada sahabat-sahabat anda yang dapat berita gembira dan mendapat nikmat. Lalu in respond, your reaction lepas dengar kawan anda, ni bukan anda dapat ni. Anda dapat, anda dah sebut alhamdulillah dah. Tapi now anda dengar ada orang lain dapat. Bukan anda yang dapat ni, orang lain yang dapat kebaikan. Lalu apa respon anda pada waktu itu tuan-tuan sekalian? Betul tak kita akan sebut alhamdulillah, tahniah, betul tak? Betul tak betul? Kita sebut alhamdulillah, tahniah dapat benda tu, kan? Jadi nak katanya alhamdulillah merujuk kepada ucapan syukur, reaksi syukur dan terima kasih apabila kita mendapat nikmat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Okey. Kita ada masa sampai pukul 12 ke 12.30? Sebab saya nampak, saya dimaklumkan pukul 12.30. Kita kena berhenti 12 suku. Betul kan saya kalau saya silap? 12 suku ke 12.30? Sebab 15 minit terakhir kita nak buat Q&A session kan? Kan? Jadi saya cuba berhentilah 12. So kalau kita terlajak 12 suku tu kita akan start Q&A session. Sebab tadi kita delay sikit kan sebab ada rehat tadi. Sebab dia maklumkan kita kena tamat 12.30. Okey baik. InsyaAllah. Kita cuba secepat yang mungkin insyaAllah. Okey baik. Ucapan syukur. So kita dah bincang alhamdulillah. Tapi ada satu lagi perkataan iaitu syukru, asyukru ataupun syukran. Dia merujuk kepada pujian ataupun reaksi seseorang apabila nikmat tu diterima oleh dirinya saja. So itu beza alhamdulillah dengan syukru. Alhamdulillah untuk diri dia akan ucap alhamdulillah dan untuk orang lain pun dia akan ucap alhamdulillah. Tapi syukran biasanya kita akan sebut bila tuan-puan sekalian, bila mana kita dapat untuk diri kita je. Contoh kita dapat something, kita pun bila ada orang bagi sesuatu kat kita, kita pun syukran, terima kasih. Kan? Tapi tak ada pula kalau orang nikmat tu dapat dekat orang lain, kita terima kasih kat orang tu. Tu pelik tu tuan-puan sekalian. So Allah nak mengetepikan segala idea tu. Allah nak bagi tahu betapa indahnya word alhamdulillah ni. Allah kata ucapan syukur ni it can be bila mana kamu dapat nikmat. So alhamdulillah, ucapan syukur dengan sebutan alhamdulillah, it can be bila kamu yang dapat nikmat tu, dan dia boleh terjadi juga bila mana orang lain dapat nikmat. So how menyeluruhnya Allah nak menjadikan perkataan pujian dalam ayat kedua suratul Fatihah. Sebab kalau Allah sebut asyukru, dia akan jadi sekadar kalau kamu dapat masa tu, bila kamu dapat tu je kamu akan cakap alhamdulillah. Tetapi tuan-tuan sekalian, bila kita tak dapat, bila orang lain yang dapat, maka kita akan sebut alhamdulillah. So boleh faham ya tuan-tuan sekalian? So relevannya alhamdulillah dan tidak digunakan al-madhu dengan asyukru, tujuannya adalah Allah nak jadikan satu yang pertama tadi al-madhu, comparison dengan al-madhu, Allah nak jadikan ucapan alhamdulillah kita genuine. Tidak ada double triple meaning. Dan apakah relevannya tidak digunakan asyukru tapi alhamdulillah, Allah nak jadikan sebutan alhamdulillah tu menyeluruh. Tidak semestinya kamu kena terima nikmat dulu baru kamu nak cakap alhamdulillah. Tapi barangkali ada orang lain yang dapat nikmat pun kamu still boleh sebut alhamdulillah. Macam anak kita sihat ataupun sekalian, anak kita sakit lalu anak kita sihat. Kita pun sebut alhamdulillah. Nikmat tu anak kita yang dapat. Tapi kita sebut alhamdulillah adik dah sihat. Kan? Tapi kalau syukru macam mana tuan-puan sekalian? Bila ayah bawa balik daripada outstation, bawa balik hadiah, anak pun dapatlah something hadiah daripada ayah. Lalu anak dia yang dapat hadiah tu. Tapi sebab in respond kepada ayahnya, terima kasih ayah. So itu asyukru. So itu relevan kenapa Allah sebut alhamdulillah tidak disebutkan al-madhu dengan asyukru. Jadi tuan-puan sekalian yang terakhir pada kalimah alhamdulillah ni, kalau kita perasan, Allah tidak menyebutkan alhamdulillah dalam sebutan fi'il. Fi'il ni apa benda tuan-puan sekalian? Fi'il ni maksudnya adalah kata kerja. In English we call it verb. Allah tak sebut alhamd atau pujian itu dalam sebutan perbuatan ataupun dalam verb. Allah sebut dalam sebutan isim. Macam mana kita nak tahu satu tu isim, kata nama ataupun tidak, noun ataupun tidak, kata nama ataupun tidak?
dalam bahasa Arab nak detect dia adalah kita tengok ada tak alif lam pada kalimah tu. So kalau ada alif lam, biasanya ianya adalah isim. Dia adalah kata nama. So kenapa tidak Allah datangkan contohnya, kalau penting sangatlah pujian ni kepada Allah, kalau penting sangatlah benda ni untuk dalam kehidupan kita, kenapa Allah tidak berikan perintah je kepada manusia, qulil hamdulillah, ihmadillah. Allah datangkan dalam bentuk fi'il amar ataupun kata kerja perintah. Kenapa tidak ayat kedua datang dalam bentuk perintah? Kalau penting sangatlah ucapan syukur kepada Allah, ucapan pujian kepada Allah ni, kenapa tidak Allah sebut dalam fi'lul amar? Ucapan perintah, ihmadillah, ucap syukur sekarang. Kenapa tidak disebutkan begitu tuan-puan sekalian? Kenapa Allah sebut segala puji bagi Allah dalam bentuk kata nama? Why? Sebab apa tuan-puan sekalian? Okey, kena beza. So sekarang kita nak bincang tentang perbezaan di antara kata nama dengan kata kerja. Noun and verb. Isim and fi'il. So kita nak bincang benda tu. So tuan-puan sekalian, okey, kita nak pergi verb dulu. Verb ni tuan-puan sekalian, saya nak cerita dalam bahasa Inggeris punya perspektif pula. Dalam verb, apa pecahannya ada dalam verb tuan-puan sekalian? Verb ni bukan kata tuan-puan sekalian, dia terikat dengan masa. Kita tahu tak, verb terikat dengan masa. So bila mana verb tu terikat dengan masa, contoh kalau benda tu dah berlalu, kan, perbuatan tu dah berlalu, orang tu dah buat, mungkin last year ataupun last day ataupun last week, maka kita kata verb itu automatically akan jadi past tense. Nampak tak? Verb ni berubah disebabkan apa tuan-puan sekalian? Dia terkait dengan masa. So bila dah berlalu, kita panggil sebagai past tense sebab dia terikat dengan masa. Kan? Bila dia sedang berlaku, kita kata continuous tense ataupun present tense. Kalau dia kerap berlaku, continuous tense. Which mean verb menggambarkan idea, perbuatan ataupun verb, kata kerja, dia sentiasa terikat dengan masa. Dalam bahasa Arab pun sama. Bila benda tu dah berlalu, kita panggil sebagai fi'lul madhi. Past tense lah. Nak katanya idea tentang fi'il ataupun kata kerja ataupun verb ini, verb, kata kerja, fi'il, dia terikat dengan masa. Tetapi bila Allah sebut dalam bentuk isim, isim ni ataupun kata nama ataupun noun, dia tidak terikat dengan masa. Jadi apa kita boleh tadabburkan dekat sini tuan-puan sekalian? Fahamlah kita tuan-puan sekalian, bila Allah tidak mendatangkan dalam bentuk fi'il, obviously Allah nak bagi tahu kat kita, nak ucap alhamdulillah ni tak terikat dengan masa. Kau boleh ucapkan benda tu semalam, kau boleh ucapkan benda tu hari ni, kau boleh ucapkan benda tu esok kalau diizinkan oleh Allah untuk hidup lagi. Sebab dia tak terikat dengan masa. Dia tak terikat dengan masa tuan-puan sekalian. This is how beauty Allah mendatangkan kalimah alhamdulillah. Kalau Allah sebut dalam bentuk fi'il, maksudnya kita terikat dengan masa. Oh, hari ni kita ucap syukur, esok tak tahu lagi. Sebab dia terikat dengan masa. Kan? Hari ni saya boleh ucap, esok tak tahu lagi. So bila Allah sebut isim, dia jadi benda yang tak terikat dengan masa, tuan-puan sekalian. Bila-bila kita boleh ucap alhamdulillah. So see tak tuan-puan sekalian, dengan kita tahu sedikit tentang selok-belok bahasa, dia mengubah cara pandang kita kepada ayat yang selama ni kita baca. Wow. So nak kata, dalam arti kata lain, saya sedang menggoda anda tuan-puan sekalian untuk nak cari ilmu bahasa Arab sebenarnya. Kan, ilmu bahasa Arab ni akan membuka banyak pintu kefahaman Al-Quran. Dulu saya sentiasa mempromosikan, tak apa tuan-puan sekalian, kita tak belajar bahasa Arab pun tak apa. Tapi the longer saya menyampaikan tadabbur tuan-puan sekalian dalam dalam penyampaian saya nampak sebenarnya bahasa Arab ni penting. Sangat penting. Dulu saya kata tak apa, kita boleh pergi menumpang orang lain. Tapi it's very important kita sendiri ada usaha untuk nak try faham bahasa Allah ni, bahasa Arab ni tuan-puan sekalian. Tak apa tuan-puan sekalian, kita slow-slow je. Jangan kata, oh hari ni Ustaz Syami kata kena belajar bahasa Arab. Pakak pergi belajar bahasa Arab Melaka. Boleh, tapi jangan instant terus tuan-puan sekalian. Let dulu orang kata. Kita buat slow-slow. Ada tadarruj, ada ansur-ansur dia. Sekadar saya nak stimulate rasa minat kepada bahasa Arab. Dengan faham sikit-sikit benda tuan-puan sekalian daripada bahasa Arab ni, kita nampak, oh ini maksud di sebalik perkataan yang selama ni kita sebut. Dia tak terikat dengan masa. Kita bila-bila boleh sebut alhamdulillah. Sebab tu Allah tersebut ihmadillah, nahmadullah. Sebab dia tak terikat dengan masa. Dia boleh diucapkan bila-bila masa tuan-puan sekalian. Jelas tuan-puan sekalian? Alhamdulillah. So nak kata tuan-puan sekalian, pukul 12 kita berbaki 13 minit saja lagi. Baik. Teruskan lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, baik. Dalam ayat ni, dalam ayat kedua ni juga, tuan-puan sekalian, anda perasan tak Allah sebut Alhamdulillah. Allah kata segala puji bagi Allah.
Tuan-puan sekalian, nama Allah ada banyak kan? Kita tahu sekurang-kurangnya. Saya sebut sekurang-kurangnya tuan-puan sekalian ya. Sebab bagi saya, kalau kita kata nama Allah ada 99, bagi saya betul-betul. Tetapi tuan-puan sekalian, bagi saya dengan ilmu kita, mungkin kita kata nama Allah ada 99. Tapi pastinya Allah Azza wa Jalla, tuan-puan sekalian, kebaikan-kebaikan yang ada pada Allah itu pasti lebih daripada apa yang kita tahu. Lebih daripada apa yang kita tahu. Sebab tu saya kata, Allah sekurang-kurangnya ada 99 nama yang mewakili 99 kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-puan sekalian, kenapa Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkan pada ayat kedua ni Alhamdulillah Rahman? Kalaulah kata Allah yang nak dirujukkan pada ayat kedua tu, kenapa tidak sebut Alhamdulillah Aziz, Alhamdulillah Hakim, Alhamdulillah Muhaimin, lil Mutakabbir? Kenapa tidak disebut nama-nama lain? Kenapa disebutkan Alhamdulillah? Kenapa mesti lillah dekat situ? Kenapa tidak disebutkan nama-nama lain? Why? Sebab tuan-puan sekalian, surah Al-Fatihah is the opening. Surah Al-Fatihah adalah pembukaan kepada Al-Quran. So bila pembukaan, which mean anda sedang baca pengenalan. Anda sedang berkenal-kenal dengan apa sebagai subjek dan topik pertama yang Allah buka pada Al-Quran yang kita baca pada hari. So which mean this is the first time kita sedang merapati kalam Allah. Surah Al-Fatihah is the open door. Jadi kalau surah Al-Fatihah tu adalah pembuka, Fatihah, maksud Fatihah adalah pembuka. Jadi anda bayangkan bila kita masuk, contoh kan, saya bagi analogi. Macam first class, bila mana kita dekat CFS dulu tuan-puan sekalian, kan bila masuk semester baru, kita akan jumpa lecturer baru. Dan the first class, biasanya, walaupun saya masuk main campus, ini adalah rutin. Mana-mana kelas dekat dalam universiti pun, bila kita masuk first class, lecturer akan minta apa tuan-puan sekalian? Every single person on that class, in that class, kena buat apa? Introduce yourself. Perkenalkan diri kamu. Dan biasa tuan-puan sekalian, cuba tengok, cuba ingat balik masa fasa-fasa kita berkenal-kenalan dengan anak murid kita ataupun kita berkenalan, waktu kita perkenalkan diri. Masa kita perkenalkan diri, apa first item yang kita akan sebutkan sebagai pengenalan diri kita? Adakah bila anda dapat giliran untuk perkenalkan diri tu, anda akan sebut, Assalamualaikum, saya berasal daripada Port Dickson. Saya berasal daripada Kelantan. Saya ni graduan daripada UIA. Saya is CEO Tadabur Center. Adakah begitu cara kita introduce kita punya diri tuan-puan sekalian? No kan? So biasa kita akan introduce diri kita. The first item yang kita introduce adalah Assalamualaikum, nama saya Syahmin. Nampak tak? Tadi pun MC kita pun mulakan kita punya pembukaan majlis dengan introduce my name first. Bukannya jawatan saya dulu. Kan? So nak kata tuan-puan sekalian, pengenalan, pemulaan, pembukaan. So logiklah Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan namanya dulu. Namanya dulu. Walaupun ada banyak nama lain, tapi nama dia tu, Allah tu sendiri. Sebab itulah tandanya Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya secara harmoni kepada kita. Allah tak sebut Alhamdulillah lil Hakim. So kalau Allah sebut sifat dia tuan-puan sekalian, dengan apa, segala puja bagi Allah yang Maha Bijaksana. So bila kita tengok kita ni tak berapa nak pandai, kita kata macam ada barrier kita dengan Allah. Alhamdulillah Aziz, Allah ni terlalu berkuasa. Saya nampak macam ada barrier dengan Allah. Tapi Allah nak perkenalkan dirinya kepada hamba-Nya tuan-puan sekalian. Allah nak perkenalkan dirinya dengan tersangat-sangat harmoni. Dalam erti kata lain, Allah nak break the barrier. Allah nak gambarkan dirinya terlalu close dengan manusia. Kita je duk rasa Allah jauh dengan kita pada hari ni. Tapi Allah ni introduce diri dia sangat-sangat close pada diri kita. Alhamdulillah, bukan lirrahman. Bila sebut sifat-sifat dia yang besar, kita rasa macam berasa tak kuat ni kita nak berhubung dengan Allah ni sebab nampak macam barrier terlalu jauh. Dan bila Allah perkenalkan namanya Allah, Allah nak hubungkan diri kita, nak menampakkan diri Allah SWT pada kita ni betapa dekatnya dengan kita. Dekat sangat kita dengan dia. Masya Allah. So ini tandanya Allah itu sangat-sangat baik pada diri kita. Tapi tuan-puan sekalian, beware, kita nampak macam baik sangat Allah pada kita ya. Ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, sayang kasih. Kan Alhamdulillahirabbil alamin, dia pula pencipta sekalian alam. Baik Allah ni. Perkenalkan pula namanya, tak gunakan sifat-sifatnya sebagai pengenalan diri, kan? Tapi tuan-puan sekalian, seterusnya Allah kata tak cukup lagi baik dia tu. Kan? Saya kata jangan terlalu over excited sangat tengok nampak kebaikan Allah. Boleh nak excited tapi beware. Nanti akan sampai satu ayat,
anda akan disentap seketika. Tapi ayat ketiga belum sentap lagi. Sebab ayat ketiga tuan-tuan sekalian Allah sebut Ar-Rahmanir Rahim. Okey. Tuan-tuan sekalian, anda nampak gambar bumi tu kan? Saya tak sempat nak kupas sebab saya rasa saya nak pergi pada benda lebih penting tuan-tuan sekalian. Kalau berminat anda dapatkan kupasan tu, boleh beli. Banyak kali dah sebut tu. So macam dah jadi wajib dah untuk membeli buku ni, insya-Allah. Okey. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, saya promote ni bukan untuk diri saya. Saya promote buku ni tuan-tuan sekalian sebab kami sedang mencari dana untuk pembelian unit Tadabbur Center. Jadi buku ni adalah projek untuk mencari dana tu. Sebab tu saya promosikan bukan untuk diri saya tetapi untuk Tadabbur Center. Okey. Tadabbur Center. So tuan-tuan sekalian, anda membeli sambil menyumbang sebenarnya. Okey. Membeli sambil menyumbang. Baik. So kita nak pergi pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey, Ar-Rahmanir Rahim. Okey, Rabbil Alamin tak sempat nak bincang dah tuan-tuan sekalian. Saya nak pergi kepada Ar-Rahman Ar-Rahim terus ya. Baik. Ar-Rahmanir Rahim ni tuan-tuan sekalian, mudahnya tadi sebab kita dah teaser dah pada Bismillahirrahmanirrahim tu dah ada cerita pasal Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu saya dah kata tuan-tuan sekalian, kedua-dua kalimah ini datang daripada kalimah root word yang sama, rahmah ataupun rahmah, yang bermaksud kasih sayang. Jadi kalau kedua-dua kalimah ini datang daripada root word yang sama, so what is the difference between Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Yang saya boleh katakan sampai hari ini, nak cari word bahasa Melayu, nak terjemahkan dengan betul-betul komplit dan menyeluruh kepada maksud Ar-Rahman Ar-Rahim, is very difficult. Tersangat susah. Tersangat susah. Why? Sebab bahasa Arab saya setakat ni saya nampak yang cuba untuk differentiate dengan betul. Apa beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Jadi kalau anda nak tahu bezanya, sebab yang tu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pengasih, penyayang tak tahu sangat beza dia apa benda. Ada yang kata yang Maha Penyayang, yang pemurah lagi Maha Penyayang. Orang yang penyayang kan pemurah, orang pemurah kan penyayang. Jadi apa beza dia? Tuan-tuan sekalian, kita kena tengok perspektif bahasa Arab dan kita akan nampak apa beza di antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Saya dah buat dalam bentuk table tuan-tuan sekalian. So kat sini Ar-Rahman dan satu lagi adalah Ar-Rahim. Okey, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Okey, baik tuan-tuan sekalian, macam ni Ar-Rahman, dia punya wazan dia adalah fa'lan. Wazan dia ataupun Ar-Rahman dia fa'lan. Ibaratnya tuan-tuan sekalian macam ni Ar-Rahman ni bila disebut dengan sebutan Ar-Rahman, an dekat ujung dia, kat sini Ar-Rahim, him kat ujung dia tuan-tuan sekalian. Ar-Rahman ni maksud dia apa benda? Dia ada unsur melampau, mubalaghah. So nak katanya bila sebut Ar-Rahman ni, dia ada unsur mubalaghah. Bila ada an kat ujung ni tuan-tuan sekalian, Ar-Rahman, an kat ujung tu, dia ada unsur mubalaghah, ada unsur keterlaluan ataupun melampau-lampau. So Allah punya, so Ar-Rahman kalau kita kata rahmah tu sayang, so dengan rahmah jadi Rahman, Rahman tu tuan-tuan sekalian, Rahman jadi Rahman, so rahmah sayang, Rahman sayang yang melampau-lampau, mubalaghah. Mubalaghah. Dan dia bersifat meluas. So apa maksud meluas tuan-tuan sekalian? Orang beriman ke, orang tak beriman ke, dia akan layak mendapat Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dia layak mendapat rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bersifat mubalaghah. Contoh tuan-tuan sekalian, kenapa saya katakan ada tambah an kat ujung ni menggambarkan mubalaghah? Contoh, kalau kita haus dalam bahasa Arab adalah atash, ain ta shim. Atash itu maksudnya dahaga, haus. Kalau kita lapar, kita kata jau'a. Jau'a tu lapar. So kalau saya lapar, saya kata jau'a. Kalau saya dahaga, atasha, atash. Tapi kalau saya tersangat-sangat lapar, saya tak sebut lagi dah jau'ah. Kalau saya tersangat-sangat dahaga, saya takkan sebut dah lagi atasha. Tapi bila saya dah tersangat-sangat lapar, saya akan tukar jau'ah tu kepada apa? Saya tak sebut jau'ah dah sebab jau'ah tu lapar biasa. Tapi tersangat lapar, saya akan sebut apa dah? Jau'an. Jau'an. Ada tambah alif dan nun kat situ. Jau'an. Tu tersangat-sangat lapar. Sama juga dengan dahaga. Kalau saya dahaga biasa, saya sebut atash. Saya dahaga. Tapi kalau saya tersangat-sangat dahaga, saya akan sebut atashan. Atashan. Rahmah sayang. Tapi sebab dah tersangat-sangat sayang, melampau-lampau sayang dia, lalu kita akan sebut Rahman. So boleh faham tuan-tuan sekalian? So bila sebut Rahman, Rahman jadi Rahman, ada unsur mubalaghah. Ada unsur apa? Keterlaluan dan melampau-lampau. Dan dia bersifat meluas. Sebab dah melampau, dia dah terlalu banyak sangat, keterlaluan, maka dia meluas kepada orang yang beriman dan tidak beriman. So Ar-Rahman boleh dirasai oleh orang yang beriman dan tidak beriman. That's why lah tuan-tuan sekalian, orang tu buat dosa ke, orang tu tak buat dosa ke tuan-tuan sekalian, dia beriman ke tak beriman ke,
dia still dapat rahman Allah. Buktinya apa? Ada tak tahu puan sekalian hari ni kita buat maksiat kepada Allah, tup lepas buat maksiat tu, pak Allah hilangkan oksigen pada kita. Allah tahu nikmat terus daripada kita. Tak ada kan? Ada orang yang buat dosa tapi Allah still bagi nikmat dekat dia. Kenapa? Sebab Allah Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman tu puan sekalian. Seterusnya tu puan sekalian, apa lagi signifikan bila Rahman jadi Rahman ini? Nombor 2, dia berlaku segera dan sekarang. Hudud. Dia bersifat hudud. Dia berlaku segera dan sekarang. Apa maksudnya? Bila dekat mana tu puan sekalian yang kita katakan Ar-Rahman tu berlaku segera dan sekarang? Di mana? Di dunia lah tu puan sekalian. Di dunia. Sebab tu puan sekalian, kenapa saya kata segera? Sebab apa? Bila dah jawaan tadi kan, macam tadi kan serta jawaan bila apa biasa, tersangat-sangat lapar jawaan kan. So bila dah tersangat lapar, benda tu datang segera kan. Dia tak ada macam, oh dia boleh ataupun dia boleh tunggu lagi. Tak boleh tunggu dah. Dia terlalu segera. Dia berlaku tu sekarang. Dia berlaku tu sekarang. Dia sebut jawaan ni, dia tak boleh semalam jawaan, dia tak boleh. Dia kena sebut jawaan tu, lah ni tengah lapar, tengah sangat-sangat lapar. Macam sekarang lah tuan sekalian, dah lunch hour ni. Tersangat-sangat lapar. So jawaan dah sangat-sangat lapar. Lalu tuan sekalian, itu signifikan yang kedua bila disebut Rahman jadi Rahman. Seterusnya tuan sekalian, Rahman bila jadi Rahman juga dia bersifat sementara dan tidak kekal. Sementara dan tidak kekal. Sebab kalau tadi berlaku segera dan sekarang dan tempat berlaku benda tu adalah dekat dunia, dekat bumi tuan sekalian, dekat dunia, maka tuan sekalian, dunia ni digambarkan benda yang tak kekal. Dia sementara sahaja. Same goes tu kepada Rahman yang telah menjadi Rahman. Sayang Allah dengan sifat Ar-Rahman ini, dia bersifat sementara dan tidak kekal. Bila-bila masa Allah boleh tarik. Buktinya sebagai contoh kan, tadi macam Atsyan, macam kita tersangat-sangat dahaga. Meskipun kita tersangat-sangat dan benda tu berlaku sekarang, tetapi bila ada air sampai dan kita minum air tuan-puan sekalian, Atsyan tadi tu hilang ke tak hilang? Hilang kan tuan-puan sekalian? Jawaan, kita tersangat-sangat lapar walaupun tersangat-sangat dan benda tu berlaku sekarang, tapi bila makanan sampai, bila kita makan tuan-puan sekalian, masa tu hilang tak lapar? Hilang. Maksudnya bila sesuatu yang telah ada an kat ujung tuan-puan sekalian, bukan Doraemon ya, an tu tuan-puan sekalian, bila ada an kat ujung tu, yes betul tuan-puan sekalian, dia terlalu, dia melampau dan dia bersifat sekarang, berlaku sekarang, tapi at one time berlaku sesuatu dia akan hilang. Dia boleh berlaku sementara saja benda itu tuan-puan sekalian. Datang sesuatu dia boleh hilang benda itu sebab dia bersifat sementara dan tidak kekal. Boleh faham Sebab itulah tuan-puan sekalian, Allah sebut dalam suratul Muluk, orang-orang yang masuk neraka jahanam ini fasuhqan li ashabis sa'ir. Suhqan dalam ayat itu tuan-puan sekalian merujuk kepada benda tersangat-sangat jauh dari rahmat Allah. Dekat dunia, bila mana dia tak beriman kepada Allah, Allah still bagi nikmat. Sebab apa? Allah Ar-Rahman. Allah tak hukum lagi tu. Allah tak hukum lagi. Tapi dekat akhirat nanti, bila dah ditahkim, dah berlaku hisab, orang tu ke neraka Allah, Allah kata ahli-ahli neraka, fasuhqan li ashabis sa'ir. Dia telah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. So akan ada satu keadaan tuan-puan sekalian, rahmat Allah sudah tidak akan ada lagi. Gitu. Rahmat Allah sudah tidak akan ada lagi. Khususnya pada penghuni-penghuni neraka. That's why saya letak gambar dekat dunia je ni. Rahman berlaku dekat dunia. Baik. Beza dengan Ar-Rahim, dia lawan kepada sifat Ar-Rahman. So kalau Ar-Rahman tadi ada sifat melampau dan dia bersifat meluas, lalu Ar-Rahim dia terhad untuk orang-orang yang beriman kepada hari akhirat saja. Ataupun dalam arti kata lain, dia terhad kepada orang yang beriman je. Okay, terhad kepada orang yang beriman. Sebab itu tuan-puan sekalian, kalau anda baca surah Yasin, kan ada babak yang inna ashabal jannah al-yawma fi syughlin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Ni kan cerita pasal syurga. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Sampai sekarang ni syurga ni. Dan Allah tutup cerita pasal syurga dalam surah Yasin macam mana tuan-puan sekalian? Salamun qawlan mir rabbir rahman kam mir rabbir rahim. Cuba anda baca kat saya tuan-puan sekalian walaupun saya tak dengar, kan? Salamun qawlan mir rabbir rahim kam mir rabbir rahman. Mir rabbir rahim. Sebab apa tuan-puan sekalian? Nak katanya Ar-Rahim hanya akan dinikmati dan dikecapi oleh orang-orang yang masuk syurga je. Sebab itu salamun qawlan mir rabbir rahim, tidak disebut salamun qawlan mir rabbir rahman. Sebab ahli syurga yang akan mendapat Ar-Rahim. Siapa yang masuk syurga? Orang yang beriman.
So tuan-puan sekalian, nombor 2, tidak semestinya berlaku di dunia ataupun sekarang. So Ar-Rahim Allah boleh berlaku dekat dunia dan Ar-Rahim Allah boleh berlaku dekat jannah, dekat syurga. Macam tadilah saya sebutkan salamun qaulan min rabbir rahim. Dekat mana tu? Kepada siapa tu? Kepada ashabal jannah. Seterusnya tuan-puan sekalian, dia bersifat kekal. Dan kasih sayang Allah kekal di dunia dan di akhirat tuan-puan sekalian. So bila sebut Ar-Rahman tadi tak kekal, tapi Ar-Rahim bersifat dia kekal. Dia thubut, dia bersifat kekal. So orang yang menempah namanya di syurga tuan-puan sekalian dapat pula Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Taala, maka tuan-puan sekalian dia akan mendapat nikmat yang berterusan dan kekal abadi. So itulah beza di antara Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab tu tuan-puan sekalian, saya tak mampu nak cari word yang paling cocok untuk cocok bahasa Indon pula ni. Kan? Tak tahu nak letak apa word yang paling cocok untuk mendefinisikan apa beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Tak tahu. Apa yang saya mampu buat adalah saya datangkan table chart ini tuan-puan sekalian. Now kita boleh implement. So now kita nampak, oh Allah tu Ar-Rahman macam mana? Dia sayang saya melampau-lampau, meluas sayang dia. Dia tu pula, sayang tu pula berlaku sekarang ni. Saya dapat rasa Ar-Rahman Allah sekarang. Dan saya kena alert dia bersifat sementara je. Kan? At one time akan ada hamba-hamba Allah yang dicabut Ar-Rahman tu. Dan dicampakkan dengan Allah. But Ar-Rahim, dia terhad. Dia untuk orang beriman sahaja. Dan dia tak semestinya berlaku dekat dunia, dekat akhirat pun mungkin dekat jannah dia akan berlaku lagi Ar-Rahim. Dan seterusnya bila dah orang dapat syurga, nikmat tu, sayang tu kekal lah tuan-puan sekalian. Jadi tuan-puan sekalian, mungkin anda pening nak ingat 3 dekat Rahman, 3 dekat Rahim punya point ni. Saya mudahkan dengan pendapat Ibnu Abbas tuan-puan sekalian. Ibnu Abbas disebut apakah beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ibnu Abbas menyebutkan Ar-Rahman itu berlaku di dunia, Ar-Rahim berlaku di syurga. Khalas. So anda ingat konsep ni, Ar-Rahman berlaku kat dunia, Ar-Rahim berlaku dekat syurga, settle. Anda akan ingatlah 3 poin yang ada dekat Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. So tuan-puan sekalian, ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim, ayat 2 Alhamdulillahirabbilalamin, ayat 3 Ar-Rahman Ar-Rahim. Dah rasa belum baik Allah SWT pada kita? Baik kan Allah Azza wa Jalla kan? Dia harmoni perkenalan, dia sebut namanya, tak sebut sifatnya yang mungkin menyebabkan kita rasa ada barrier dengan Allah. Baik Allah ni. Saya tak sempat cerita lagi Ar-Rab tu, tapi nak kata tuan sekalian, itu pun cukup menggambarkan kebaikan. Disambung pula dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik Allah ni, sayang kita sekarang Ar-Rahman Ar-Rahim dan sebagainya. Lalu tuan sekalian, baik kan Allah kan? Baik kan? Tapi tuan sekalian beware ya. Sebab tu saya kata, baik-baik Allah ni memang perlu kita kagum. Tetapi Allah Azza wa Jalla pada ayat keempat, dia seolah-olah memperingatkan kita tentang sesuatu. Sebab tuan-puan sekalian, bila Allah telah previewkan 1 sampai 3, Allah tu tersangat-sangat baik, terlalu baik tuan-puan sekalian, akan ada tak possibility, macam kat dunia kan, bila ada orang terlalu baik tuan-puan sekalian, apa yang biasa berlaku tuan-puan sekalian? Yang biasa berlaku adalah orang-orang akan ambil kesempatan atas keterlalu baiknya orang tu tadi. So akan ada possibility ambil kesempatan. So, 3 ayat cerita pasal bagaimana Allah SWT terlalu baik kepada manusia. But yet, masuk ayat keempat tuan-puan sekalian, Allah sebut Maliki Yaumiddin. Tiba-tiba ayat 3 ayat pertama tak dia punya harmonis perkenalan Allah, punya baik Allah bagi tahu kita, bagi tahu dirinya kepada kita tuan-puan sekalian. Masuk ayat 4, tiba-tiba nada tegas di bawah. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan, yang memiliki hari pembalasan. Lalu tuan-puan sekalian, menyebabkan apa tuan-puan sekalian? Ini adalah tanda dan signifikan Allah nak bagi tahu kat kita, di saat aku terlalu baik kepada kamu manusia, kau buat dosa, aku tak still azab kamu, aku bagi chance, peluang untuk kamu taubat. Di samping itu pula aku bagi kekalkan nikmat kepada kamu, walaupun kamu dalam keadaan bermaksiat kepada aku still bagi. Tetapi jangan kamu ambil kesempatan atas kebaikan aku. Maliki Yaumiddin, akan tiba satu hari aku akan balas semua sekali segala hutang piutang kamu dengan aku. Aku bagi nikmat kat kamu, sepatutnya kamu syukuri dengan kamu persembahkan ibadah kamu kepada aku. Kau perhambakan diri kepada aku. Tapi kalau lepas aku bagi nikmat kamu still culas, maksudnya kau telah ambil kesempatan dengan aku. Kau berhutang dengan aku. Maka jangan lupa akan tiba satu hari yang aku in charge penuh pada hari tersebut. Akan tiba satu hari aku akan balas segala perbuatan-perbuatan buruk kamu. Lalu ayat keempat seolah-olah menukar dia punya rhythm suratul Fatihah, membawa kita beringat di sebalik kebaikan Allah, Allah pesan jangan ambil kesempatan.
Sewajarnya bila Allah sudah terlalu baik kepada kita, kita kena tunjukkan dengan kita perhambakan diri kepada Allah. Sama juga dengan orang-orang Quraisy di Mekah. Orang Quraisy di Mekah dalam surah Al-Fil, Allah sebut mereka nikmat yang pertama, Allah bagi keselamatan. Besar tak besar nikmat keselamatan pada manusia? Besar. Surah Quraisy pula Allah bagi tahu bukan sekadar Mekah, orang-orang Mekah ada keselamatan, tapi surah Quraisy pula, selepas surah Al-Fil. Kan surah Al-Fil kan cerita pasal tentera bergajah nak serang. Lalu Allah patahkan serangan mereka sebab Allah kata Allah bagi keselamatan. Lalu surah Quraisy pula Allah bagi tahu bukan keselamatan je Mekah dapat. Seterusnya Mekah dapat apa tuan-tuan sekalian? Mekah dapat luxuries ataupun kemewahan. So dia dapat kemewahan tuan-tuan sekalian, sepatutnya dapat dah keselamatan, dapat kemewahan. Sepatutnya Allah kata dah dua benda ni kamu dapat. Ayat terakhir, ayat penutup bagi surah Quraisy Allah sebut falyabudu rabb hadzal bait. Kamu kena perhambakan diri kepada Tuhan rumah ini. Which means Allah minta manusia yang telah diberikan nikmat yang besar ini sebab Allah terlalu baik kepada mereka, kamu kena perhambakan diri kepada Allah. Tapi bila mana kebaikan Allah akhirnya lepas Allah terlalu baik, kamu ambil kesempatan dengan dirakamkan kesempatan itu, Allah kata mereka buat jenayah. Dah dapat pula mereka itu nikmat yang besar, mereka ambil kesempatan dengan cara macam mana? Buat jenayah. Seperti mana yang dirakamkan dalam surah Al-Ma'un. Kalau anda baca surah Al-Ma'un tuan-tuan sekalian, anda akan tengok siri jenayah yang dilakukan. Yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mendustakan agama. Disambung pula dengan cerita pasal mereka menindas anak yatim dan tidak menggalakkan beri makan kepada orang miskin, culas pula dalam solat. Dan tuan-tuan sekalian, ini tanda kita ambil kesempatan atas kebaikan Allah. Sebab itu ayat keempat surah Al-Fatihah bagi tahu Maliki Yaumiddin, you can take advantage, ambil kesempatan atas kebaikan aku dekat dunia, tapi akan tiba satu hari segala hutang piutang kamu, segala apa yang telah kamu kerjakan yang buruk itu aku akan balas. Dan pada hari tersebut Allah in charge penuh pada hari itu. Allah in charge penuh pada hari tersebut. Okey, baik InsyaAllah saya nak conclusion ni, conclusion dah. Terima kasih pada yang ingat. Cantik tu. Terima kasih pada MC yang sangat committed. Baik, terima kasih ya. Okey, baik. Seterusnya, Maliki Yaumiddin saya tak nak bincang sebab itu jelas. Seterusnya tuan-puan sekalian, kalau anda nak dapat kupasan, saya dah sebutkan juga dalam buku saya apakah nama-nama lain bagi hari kiamat. Yaumiddin tu adalah nama lain bagi hari kiamat tuan-puan sekalian. Ada banyak lagi nama lain saya sebutkan dekat dalam buku ni. Beserta dengan ayat rujukan sekali. Okey, baik tuan-puan sekalian, saya nak buat rumusan dah. Okay, so tadi kan saya kata tadi Allah dah kata, Allah 3 ayat pertama Allah perkenalkan kebaikan dia. Seterusnya tuan-puan sekalian, Allah pula dalam ayat keempat Allah kata jangan ambil kesempatan sebab aku Maliki Yaumiddin. So apa kita kena buat? So macam mana bukti kita tidak mengambil kesempatan atas kebaikan Allah? Iyyaka na'bud, ini ayat kelima Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kita sedia untuk perhambakan diri kepada Allah dan kita sedia untuk minta tolong daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebenarnya kupasan kat sini sangat panjang tuan-puan sekalian, tetapi masa tidak mengizinkan. Saya boleh katakan inilah pelan tindakan. Kalau anda perasan, babak pertama saya pecahkan surah Al-Fatihah ni tuan-puan sekalian kepada dua babak. Surah Al-Fatihah saya pecahkan kepada dua babak ni tuan-puan sekalian. Ya, saya tengok pada rumusan yang terakhir. Okey. Surah Fatihah ni tuan-puan sekalian saya pecahkan kepada dua bahagian. So dia ada dua tema dalam surah Al-Fatihah ni. Tema yang pertama adalah ilmu. Yang saya boleh katakan ilmu ni kita dapat daripada ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim sampai Maliki Yaumiddin. Kenapa saya katakan babak pertama surah ini ayat 1 sampai 4 cerita pasal ilmu? The reason why tuan-tuan sekalian, kenapa? Sebab 4 ayat pertama ni Allah sedang introduce dirinya. Siapa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Siapa Allah Rabbul Alamin? Siapa Allah Rahman Ar-Rahim? Siapa Allah Maliki Yaumiddin? So kita sedang diberitahu knowledge ataupun kita sedang dapat knowledge untuk kenal siapa Tuhan kita. So ilmu apa kita dapat dalam ayat 1 sampai 4 ni? Ilmu ma'rifatullah, ilmu untuk kenal Allah dan kekuasaan-kekuasaannya. Maka inilah babak 1 surah Al-Fatihah. Saya pecahkan pada dua bahagian surah Al-Fatihah 1 sampai 4. Dan tuan-puan sekalian, bahagian kedua tuan-puan sekalian, kita akan nampak pula bahagian seterusnya. Bukan sekadar Allah menunjukkan adanya elemen ilmu untuk kenal Allah pada 4 ayat pertama, tapi 3 ayat terakhir 5, 6, 7 kita akan nampak tuan-puan sekalian, kita akan nampak Allah merumuskan semua benda itu dalam bentuk amal. Setelah kamu kenal Allah tu baik, setelah kamu kenal Allah itu tak boleh nak ambil kesempatan atas dirinya. Sebab Allah terlalu baik, jangan ambil kesempatan atas dirinya. Setelah kamu kenal Allah itu bagaimana?
Dan apa kamu kena buat? So apa kita kena buat, kita akan nampak dalam ayat 5 sampai 7. Sebab itu kalau anda nampak dalam ayat 5 sampai 7, Allah ubah sebutan-sebutan banyak kepada fa'il. Kan? Ayat 1 sampai ayat 4, anda tak jumpa pun fa'il. Fa'il ni apa, ingat lagi tak saya sebut tadi? Fa'il tu kata kerja. Bismillahirrahmanirrahim, mana fa'il? Alhamdulillahirrabbilalamin, mana fa'il? Ar-Rahman Ar-Rahim, mana fa'il dia? Maliki Yaumiddin, mana fa'il? Anda tak jumpa fa'il. 100% isim. Lalu bila 100% isim tu puan sekalian, so Allah sedang bagi tahu facts dan knowledge kepada kita. That's why tema nombor 1 tentang ilmu. Nampak ni? Tema nombor 1 ilmu. Tapi ilmu tu puan sekalian tak cukup. Ilmu perlu dilengkapkan dengan amal. That's why the first time kita akan nampak perbuatan kata kerja dalam surah Al-Fatihah, kita akan start nampak pada ayat ke-5. Bila nampak na'budu nasta'in. Ihdina, nampak tak? So dekat situ kita jumpa kata kerja. So nak katanya ilmu mesti dilengkapkan dengan amal. Ilmu wajib dilengkapkan dengan amal. So surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari itu, Allah suruh kita pun tuan-tuan sekalian, secara menyeluruhnya, Allah ingatkan kita, if you gain some knowledge today, make sure kamu kena praktiskan apa yang kamu belajar. Okay? Kamu kena praktikkan benda tu. So itulah surah Al-Fatihah. Maka tuan-tuan sekalian, kenapa saya katakan babak terakhir ni adalah amal? Sikit lagi MC, sikit lagi. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sebabnya Allah tutup ayat terakhir surah Al-Fatihah dengan menyebutkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. So orang-orang yang kalau dia nak sekadar ada ilmu tetapi tidak mahu beramal, mereka mungkin akan ada possibility untuk masuk dalam dua golongan yang sangat-sangat teruk disebutkan dalam ayat ke-7 ni. Yang pertama adalah al-maghdub, yang kedua adalah ad-dallin. Yang saya boleh rumuskan tuan-puan sekalian yang kita nak kena elakkan sangat-sangat ni macam ni, okey? Al-maghdub maksudnya orang yang dimarahi. Al-dallin adalah orang yang sesat. So nak kata tuan-puan sekalian, kedua-dua ni ilmu dan amal mesti kena gerak sekali. Tak boleh orang nak amal tanpa ilmu dan tak boleh nak ilmu tanpa amal. Kedua-dua tu kena bergerak sekali. Ni penutup daripada saya. Okey, baik So tuan-puan sekalian, ibaratnya macam ni. Contoh, cikgu ataupun lecturer dekat dalam kelas dah bagi tahu dah, okey kita nak exam. So bila nak exam ni, cikgu dah bagi tahu dah soalan-soalan yang akan keluar dalam exam tu. So cikgu dah bagi tahu dah A to Z apa soalan yang akan keluar. Specific question. Tapi tuan-puan sekalian, ditakdirkan Allah satu hari tu dalam kelas tu seorang tak ada. Dia tak datang. So bila mana tuan-puan sekalian, bila result keluar, yang menyedihkan, cikgu dah bagi tahu dekat semua yang hadir yang hadir tu dah tahu dah soalan keluar, tapi yang hadir tu juga gagal dalam exam tu. So tuan-puan sekalian, apa yang layak diterima oleh pelajar-pelajar yang dah tahu soalan keluar tapi still gagal? Apa yang layak mereka terima? Marah. Mereka layak dimarahi oleh cikgu. Sebab itu cikgu kecewa sangat. So mereka dimarahi. Mereka sudah ada knowledge tetapi mereka tidak beramal dengan knowledge. So dalam arti kata lain, ini adalah gambaran bagi orang yang digelar sebagai al-maghdub. Al-maghdub ni datang perkataan ghadab. Ghadab ni marah. Kenapa dimarahi orang yang dalam ayat ke-7 ni? Sebab mereka ada ilmu tapi tidak amal. Sebab itu Ibnu Katsir mengatakan al-maghdub merujuk kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni siapa? Orang yang diberikan kitab tetapi tidak beramal dengan apa yang diajarkan daripada kitab. Tapi ad-dallin pula macam mana? Ni orang yang hilang tadi tu. Jangan ingat lukisan ni saja tuan-puan sekalian. Yang orang hilang ni, dia dah lah tak datang kelas macam cikgu bagi tahu soalan yang keluar tu. So dia tak ada knowledge tentang apa soalan yang bakal keluar. Dan dia tak tanya pun kawan apa yang akan keluar dalam exam. Tiba-tiba bila result keluar, dia pun gagal. Dalam arti kata lain, dia tu dikategorikan sebagai orang-orang yang lost, orang yang sesat. Why? Dia buat something tapi without any knowledge. Sebab itulah orang-orang sebegini tuan-puan sekalian dikatakan sebagai ad-dallin. Sebab itu ad-dallin dikatakan siapa tuan-puan sekalian? Orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani. Itu kata Ibnu Katsir. Al-maghdub merujuk kepada Yahudi, ad-dallin merujuk kepada Nasrani. Kenapa Nasrani tuan-puan sekalian? Orang Nasrani banyak buat sesuatu tanpa ada ilmu. Sebab itu mereka melakukan amal yang sesat. So dia ikut je. Nampak orang buat, dia nak buat. So dia buat sesuatu tanpa ilmu. So mudah-mudahan tuan-puan sekalian kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari menjadi orang-orang yang ada ilmu tapi tak ada amal, dan kita dijauhkan juga daripada Allah, dijauhkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang-orang yang beramal tanpa ilmu. So inilah benda yang Allah nak sampaikan secara tematiknya dalam suratul Fatihah. Mudah-mudahan perkongsian saya yang ringkas tuan-puan sekalian memberikan kita
kita ubah cara pandang kita kepada surah yang kita baca paling kurang 17 kali sehari ini. Wallahi tuan-puan sekalian, boleh saya katakan kalau kita benar-benar faham surah Al-Fatihah secara menyeluruh, insya-Allah kita akan rasa kelazatan dalam solat yang kita lakukan setiap hari itu, insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih tuan-puan sekalian. Saya minta maaf pada MC kerana lebih 3 minit. So saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis, insya-Allah.